Kalau ada dalil, itu baru dia panggil ikhtilaf. Yang Nabi kata al-ikhtilaf ummati rahmah, walaupun hadis itu ulama ada setengah petikan. Perbezaan pandangan dalam bab fiqh ni merupakan rahmat pada umat aku. Hal tu tak apalah. Tapi kalau tidak ada dalil, sepatutnya kita tidak berkhilaf dalam masalah tu. Itulah perbincangannya secara gitulah. Jadi hadirat, kalau nak selamat, kita ikut apa yang jelas daripada Nabi SAW. InsyaAllah kita selamat. Begitulah. Saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah semua memberkati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Terlebih dahulu saya ucap terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak penganjur kerana telah mengundang saya untuk berkongsi maklumat khususnya berkaitan dengan tajuk yang akan kita bincang dan bahaskan pada pagi ini, itu berkait dengan Imam Syafi'i rahimahullah dari sudut mutiara-mutiara ilmu yang boleh kita petik daripada kehidupan Imam Syafi'i dalam konteks ilmu. Kerana Imam Syafi'i ini dianggap sebagai seorang tokoh besar, ilmuwan Islam ulum yang telah mencatat nama dalam sejarah sebagai ulama yang membela sunnah, nasirus sunnah. Jadi saya juga rakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang hadir. InsyaAllah dengan kehadiran tuan-puan itu akan lebih memberkati majlis kita pada pagi ini. Jadi untuk makluman tuan-puan, perbincangan ini sebenarnya perbincangan secara ringkas dan kitab-kitab yang berkaitan dengan Imam Syafi'i, kalau kita nak mendalami, nak tahu lebih luas supaya kita dapat faham dengan lebih mendalam tentang perjuangan Imam Syafi'i rahimahullah sebagai nasirus sunnah, pembantu sunnah, penolong sunnah, yang menghidupkan sunnah, yang mematikan bid'ah. Itu antara kata-kata yang diberikan oleh ulama terhadap Imam Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i mewakafkan hidup dia, sepenuh hidup dia, sehingga ialah Imam Syafi'i dikatakan tak berkahwin pun. Walaupun ada setengah ulama kata berkahwin tetapi bercerai. Kerana tumpuan Imam Syafi'i ini dia tidak berbelah bagi kecuali kepada ilmu pengetahuan. Jadi perlu sangatlah kita mengetahui walaupun secara umum, walaupun secara ringkas tentang Imam Syafi'i. Yang mana insya-Allah dalam perbincangan ini saya mengharapkan ada berlaku soal jawab lah supaya kita lebih faham lagi. Jadi soal jawab ni boleh pertanyaan ni biarlah saya buka pertanyaan untuk hadirat bertanya walaupun dalam semasa sesi pembentangan ni. Walaupun ketika saya sedang bercakap ini, hadirat kalau ada nak tanya boleh angkat tangan. Tak perlu tunggu di hujung. Sebab kadang-kadang persoalan kita timbul di awal, nak tanya di hujung tu dia lari jauh tu. Jadi kalau silap-silap hari pula tak ingat nak tanya apa tadi. Kalau ada timbul tercetus dia punya persoalan tu, terus boleh tanya, itu lebih baik lah. InsyaAllah tidak mengganggu majlis kita. Bahkan saya lebih suka begitu, menjadi lebih bersifat dua hala. Tujuannya supaya kita benar-benar faham. Dan saya sendiri pun hadirat, pengalaman saya berkuliah ni, sebenarnya persoalan itu dia banyak membantu pengkuliah sebenarnya. Kadang-kadang pengkuliah ni dia tidak tahu, dia tidak faham kalau tidak ditanya. Dan saya pun tidak tahu hadirat faham ataupun tidak. Jadi persoalan itu sebenarnya satu bentuk pengajian juga.
satu bentuk pengajian, insya-Allah. Mudah-mudahan program kita pada hari ini bersifat dua hala, insya-Allah. Baik. Okay, saya teruskan kepada perbincangan. Seperti mana yang dimaklumkan sekejap tadi bahawa perbincangan pada pagi ini adalah berkaitan dengan Imam Syafi'i, perjuangan Imam Syafi'i dalam menyebarkan sunnah Nabi SAW, mendidik masyarakat. Dan di Malaysia kita ni antara yang diterima pakai umum yang diwartakan oleh pihak kerajaan dari segi mazhabnya adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Walaupun kita sedar bagi kita yang belajar agama, kalau pun tidak kajian mendalam, kita sedar bahawa Imam Syafi'i semasa hayatnya dia pun tidak tahu bahawa dia ada mazhab sebesar ini. Imam Syafi'i pun dia tak tahu. Sebab itulah dalam istilah ada kadang-kadang disebut pandangan Imam Syafi'i, ada kadang-kadang disebut pandangan ashab Imam Syafi'i. Pandangan Imam Syafi'i dan juga pandangan tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i. Bila disebut pandangan Syafi'iyah, iaitu pandangan tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i, ia bukan semestinya pandangan Imam Syafi'i. Itu kita yang perlu kita sedarlah. Itu dua perkara yang berbeza. Cumanya pada hari ini, pada pagi ini saya cuba untuk berkongsi pandangan Imam Syafi'i. Dan dengan saya ni ada satu buku khusus yang ditulis oleh Dr. Muhammad bin Abdul Wahid Aqil ni. Tebal juga buku ni, kalau dalam bahasa Arab tidak setebal ini. Dia bincang khusus tentang metodologi Imam Syafi'i dalam pengembangan ilmu tu. Apa metod yang digunakan oleh Imam Syafi'i. Jadi kalau hadirat nak detail lah, kena baca buku ni. Cuma saya pada pagi ni 18 muka surat nota ini, insya-Allah sempat. Kalau tak sempat pun kita kira sempat lah. Setakat yang boleh lah, insya-Allah. Baik. Siapa dia Imam Syafi'i? Sebab kita orang Islam ni bukan sekadar disuruh cinta Allah dan Rasul, kita juga disuruh cinta sahabat dan juga cinta ulama. Sebab kalau tidak disuruh pun kita akan cinta juga kepada manusia. Jadi Islam mengajar kita kalau kita nak cinta kepada manusia, siapa yang patut kita cintai. Setengah orang dicinta pada artis, sehingga rambut dia pun seperti artis. Dia cinta pada artis sehingga pakaian dia pun seperti artis. Sebab biasanya manusia ni dia akan tergerak hidup dia seperti artis lah. Kalau cinta pada artis, dia akan cuba menyesuaikan hidup dia sama ada dari segi pakaian, percakapan, dia jadi seperti artis. Begitulah orang panggil sifat fitrah kejadian manusia. Sebab itulah hadirat kita ni bila kita nak cinta kepada sesuatu, cinta kepada seseorang, kita kena letak cinta kita biar tepat. Sebab kesan cinta kepada seseorang itu dia akan memberi kesan, pengaruh besar kepada kehidupan kita. Orang yang betul-betul cinta kepada Rasul, dia akan hidup seperti cara Rasul, makan pun seperti cara Rasul, pakaian pun seperti pakaian Rasul. Itu kesan dia. Sebab itulah bahaya kalau kita letak cinta ni kepada yang tidak patut, yang tidak sepatutnya, dia kesan dia tidak baik. Kesan dia tidak baik. Baik. Siapa dia Imam Syafi'i rahimahullah ni siapa? Ni kita cuba berkenalan secara ringkas lah. Dalam kitab ni lebih detail disebut kan? Ni saya sebut secara ringkas. Nah, Imam Syafi'i, kita sebut Syafi'i. Apakah nama dia yang sebenarnya? Nama dia Muhammad. Jadi Imam Syafi'i kita ni nama dia Muhammad, seperti nama Nabi SAW. Bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Beliau bertemu nasabnya dengan Rasulullah pada Abdi Manaf. Makna dia ni keturunan Rasulullah juga. Cuma jumpa pada datuk yang atas. Datuk Imam Syafi'i yang pertama nama Al-Abbas. Datuk Imam Syafi'i yang kedua nama Uthman. Datuk Imam Syafi'i yang ketiga bernama Syafi'i. Jadi Asy-Syafi'i itu dinisbahkan kepada datuk Imam Syafi'i yang ketiga. Kita panggil Imam Syafi'i. Syafi'i itu nama datuk dia yang ketiga. Orang Arab biasa ulama Islam kadang-kadang datuk dia kelima ni. Kadang-kadang dinisbahkan kepada kampung kelahiran dia. Imam Bukhari
Kita pun tak tahu apa nama Imam Bukhari sebenarnya. Bukhari itu bukan nama dia sebenarnya. Nisbah pada tempat kelahiran Bukhara. Mana setiap orang yang dilahirkan di Bukhara boleh kita kata Bukhari. Saya misalnya lahir di Kelantan. Kelantani. Lahir di Pondok Tok Kenali. Kenali. Ustaz Din Al-Kenali. Saya pun terkejut. Saya pergi kuliah, dia perkenal diri saya Ustaz Syamsuddin bin Abdul Rahman Al-Kenali. Kita pun terkejut. Kita pun tak pernah guna begitu. Dia lebih-lebih pula. Dia lebih-lebih pula letak nama kita Al-Kenali. Saya sebut pada dia pada promosi, saya tak pernah guna tu. Tak apalah, kita rasmi di sini dia tu. Rasmi pengguna itu. Cuma saya nak sebutnya nisbah tu. Tok Kenali sebab dia lahir di pondok di Kampung Kenali. Kampung Kenali. Nama dia Muhammad Yusuf. Sebab juga sama juga Imam Syafi'i ini. Dia nama Muhammad seperti nama Nabi. Imam Bukhari pun nama Muhammad. Muhammad bin Ismail. Itu nama Imam Bukhari. Kadang-kadang setengah-setengah ulama dia lebih terkenal dengan nama kampung dia. Kadang-kadang dia lebih terkenal dengan nama datuk dia. Misalnya Imam Syafi'i terkenal dengan nama datuk dia. Datuk yang keberapa? Yang ketiga. Datuk yang pertama nama Idris, datuk yang kedua nama Osman, datuk yang kedua nama Abbas, datuk yang pertama nama Abbas, Osman dan Syafi'i. Ayah dia nama Idris. Itu Imam Syafi'i. Beliau, yakni Imam Syafi'i rahimahullah, lebih terkenal dari sudut laqab, yakni gelaran dia sebagai Nasirus Sunnah ataupun Nasirul Hadis, pembela sunnah atau pembela hadis. Sebab apa Imam Syafi'i disebut sebagai pembela sunnah? Sebab beliau sangat gigih membela hadis Nabi, menegakkan sunnah, dan dia sangat committed, iltizam untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Baihaqi menyebutkan Imam Syafi'i dilahirkan di kota Gazzah. Gazzah ni mana? Palestin. Tempat yang dirampas oleh Israel sekarang ni. Gazzah itu. Gaza itulah Gaza. Kalau kita panggil Gaza tu. Gazzah dalam bahasa Arab. Di situ kelahiran Imam Syafi'i. Baik. Kemudian beliau dibawa ke Asqalan. Asqalan mana? Nama tempat kelahiran Hafiz Ibn Hajar, pensyarah Bukhari. Al-Asqalani. Orang yang lahir di Asqalan dipanggil Asqalani. Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, pensyarah utama Sahih Bukhari. Selepas itu beliau dibawa ke Mekah. Dia belajar di Mekah. Ibn Hajar menambahkan, Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau menyebutkan bahawa Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di sebuah tempat yang bernama Gazzah. Dia kata Gazzah ni diletak di satu daerah yang besar yang bernama Asqalan. Ini kata Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi ketika Imam Bukhari berusia 2 tahun, ibunya membawanya ke Tanah Hijaz. Tanah Hijaz ni tanah yang berdekatan dengan Madinah. Tanah Hijaz. Dan hidup bersama dengan orang-orang keturunan Yaman. Kerana ibu Imam Syafi'i adalah dari suku Azdiyah di Yaman. Ketika Imam Syafi'i berusia 10 tahun, beliau telah dibawa ke Mekah kerana bimbang nasab yang mulia akan lenyap. Jadi Imam Syafi'i dibawa ke Mekah ni sebenarnya untuk dia kenal ahli keluarga, sebab ahli keluarga dia ramai yang tinggal di Mekah, keturunan dia. Hadirin dan hadirat, kalau kita perhatikan budaya Arab, dia sangat jaga keturunan ini. Mana kalau dia tahu asal keturunan dia tahu di tempat mana ada keturunan, dia akan bawa anak dia pergi ke sana. Supaya apa? Hubungan itu tidak terputus. Sepatutnya begitulah orang Islam ni. Contoh saya sendiri, kita orang Melayu kita ni dia tidak kuat, dia tidak jaga sangat perkara itu. Kalau orang Arab sehingga dia tulis keturunan dia, sehingga beberapa generasi masih ada lagi catatan dalam bentuk gambar raja itu, nasab dan keturunan. Contoh saya sendiri, saya sebenarnya asal saya daripada Fatani, asalnya datuk nenek saya dulu. Tapi oleh kerana zaman itu zaman umat Islam berperang dengan Siam, jadi keluarga kita pun takut nak pergi ke sana. Dan saya tidak pernah dibawa ke sana. Sehingga saya pergi kuliah di Fatani,
Kita tak tahu, nak tanya tentang keluarga kita pun kita tidak tahu. Nak mula di mana titik tu, tak tahu. Walaupun keluarga kita ramai di sana. Sebab keturunan saya, sebelah datuk saya, dia daripada Fatani. Sebelah ibu daripada Pondok Kenali. Ini kelemahan orang Melayu kita. Akhir sekali bila kita pergi ke Fatani beberapa kali, berminggu-minggu kita berada di sana, menjelajah masjid-masjid untuk kuliah. Tapi saya tidak boleh, saya tak tahu nak tanya macam mana tentang keluarga kita. Itu saya berfikir rugi juga sebenarnya. Tapi kalau orang Arab tidak. Cuba contohnya, antara sebab kenapa Imam Syafi'i dibawa pergi ke Mekah adalah untuk supaya dia kenal keluarga dia, keturunan dia. Ini satu kebaikan yang sangat menebal dalam kalangan orang Arab. Dia jaga keturunan dia. Ini secara ringkas ni. Perjalanan ataupun perjuangan Imam Syafi'i menuntut ilmu, dari sudut kegigihan menuntut ilmu Imam Syafi'i, yang kita boleh jadikan contoh lah dalam kehidupan kita. Ketika berusia 7 tahun, Imam Syafi'i telah selesai menghafal Al-Quran 30 juzuk. Umur 7 tahun sudah khatam 30 juzuk Al-Quran. Ini luar biasa jugalah kiranya. Dan dalam usia 10 tahun, beliau telah menghafal kitab Muwatta Imam Malik, antara kitab hadis yang pertama. Sebelum kitab hadis Bukhari, kitab hadis lain, Muwatta Imam Malik. Dan Imam Malik ini merupakan antara guru yang Imam Bukhari, Imam Syafi'i banyak mengambil ilmu dengan dia, ataupun kita boleh sebut sebagai guru yang utama. Imam Syafi'i adalah Imam Malik, penyusun kitab hadis Muwatta itu. Muwatta ni pun saya belajar juga dengan guru saya, Muwatta Imam Malik. Bagus ni. Tempat kita ni tak ada orang belajar. Inilah kitab hadis pertama. Kitab hadis pertama di muka dunia, sebelum Bukhari lagi, sebelum Muslim, Muwatta Imam Malik. Satu jilid setebal ni. Beribu-ribu, apa 6,000 lebih hadis. Orang kita ni kalau dia tengok kitab tebal ke, dia mati selalu. Dia tak mahu baca kitab tu, tebal sangat. Lepas ni kita kena buat kitab nipis-nipis ya, kita buat 30 jilid nipis. Tak apalah 30 jilid sebab nipis. Satu-satu jilid ternipi. Kalau letak tebal gini dia terkejut. Dia kata macam mana? Bila nak habis dia tu dah. Mati dulu tak habis lagi pengaji kita ni. Dia sibuk nak mati kalau belajar. Pelik semua. Guru saya mengajar Bukhari dengan syarah yang detail 14 tahun. Khatam Bukhari. Tapi detail lah baca. Syarah yang luas. Baik. Ketika berumur 15 tahun, beliau telah boleh mengeluarkan fatwa dengan izin daripada gurunya yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji. Muslim bin Khalid Az-Zanji, salah satu guru Imam Syafi'i, dia telah memberi izin kepada Imam Syafi'i untuk mengeluarkan fatwa dalam bab hukum hakam agama. 15 tahun. 15 tahun ni tingkatan 3. Sudah boleh mengeluarkan fatwa. Beliau juga banyak menghafal syair-syair Huzail, syair Arab jahiliah. Sebab dia kena ingat, Imam Syafi'i ini tokoh bahasa Arab. Bukan sekadar boleh Arab, menguasai bahasa Arab. Setelah itu beliau pergi ke Madinah. Mana setelah dia hafal kitab Muwatta, maka dia pergi ke Madinah untuk belajar kitab Muwatta itu, belajar hadis dengan Imam Malik hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijrah. Jadi Imam Syafi'i ini dia lahir bila? Lahir pada tahun 150 Hijrah. Sebelum Imam Bukhari lagi lah. Sebelum Imam Bukhari lagi. 150 Hijrah. Tahun 150 Hijrah. Jadi dia belajar dengan Imam Malik hingga tahun 179 Hijrah. Sampai Imam Malik meninggal dunia. Imam Malik ini dikenali dalam dunia Islam sebagai Imam Daril Hijrah. Belajar di Madinah, mengajar di Madinah, mati dan dikebumikan di Madinah. Imam Malik, guru Imam Syafi'i. Itulah mazhab Malik, Imam Malik. Imam Syafi'i telah menggadai, dia gadai rumah dia 16 dinar. Tujuan apa dia gadai rumah dia 16 dinar?
Tujuannya adalah untuk sebagai modal untuk dia pergi melanjutkan pelajaran ke Yaman. Sebab dia Imam Syafi'i ini antara ulama yang miskin. Disebut antara ulama yang miskinnya Imam Syafi'i lah. Boleh makan, cumanya tidak kaya. Mana miskin lah, setengah ulama kata miskin kan. Jadi bila dia nak sambung pelajaran dia ke Yaman, dia terpaksa gadai rumah dia 16 dinar. Sekarang ni kalau dinar, satu dinar berapa? 600 ringgit tak? Kalau tak silap saya, pernah saya tengok dalam internet ni, satu dinar tak silap 600 ringgit. Mana 600 kali 16 lah. Nilai dulu. Nilai sekarang tak, kita sebut ni sekarang. Hak dulu nilai berapa tu saya tak pastilah. Tapi 16 dia. Dinar ni makna mata wang emas. Baik, kerana ketidakmampuan Imam Syafi'i dari segi keuangan, jadi untuk dia melangsungkan pengajian dia, maka dia telah bekerja sambil belajar. Ini gigih Imam Syafi'i. Sambil belajar, dia bekerja. Jadi Imam Syafi'i belajar di Yaman. Ni antar guru dia yang masyhur di Yaman yang bernama Ibnu Abi Yahya. Ini antar guru Imam Syafi'i yang banyak Imam Syafi'i dapat ilmu daripada dia di Yaman. Ibnu Abi Yahya. Ketika pemerintahan Al-Ma'mun yang dikuasai oleh golongan Mu'tazilah, dia di Yaman pada zaman Imam Syafi'i ini, kerajaan pada waktu itu dikuasai oleh fahaman falsafah ahli ilmu kalam dan juga golongan Mu'tazilah yang menuhankan akal, sehingga dia paksa ulama tunduk kepada ajaran dia. Misalnya antara ajaran Mu'tazilah, dia menganggap bahawa Quran ini tidak qadim tapi hadis. Quran ini baru. Jadi kepada ketika itu banyaklah berlaku amalan-amalan bid'ah, sehingga bid'ah dari sudut akidah banyak berlaku. Untuk menyelamatkan akidah dan untuk supaya tidak timbul banyak tekanan atas diri dia, Imam Syafi'i telah pergi berhijrah ke Mesir, dan di sana beliau telah membuka halaqah pengajian di Masjid Amr bin al-As. Ingat Amr bin al-As ni siapa? Seorang sahabat besar yang pernah menjadi gubernur di Mesir di zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Amr bin al-As bin Wa'il. Anak dia tokoh besar sahabat. Dia pun sahabat, Amr bin al-As ni. Anak dia nama Abdullah bin Amr, Ibnu Amr. Tu antara tokoh besar. Antara orang yang bernama Abdullah yang dianggap sebagai intelektual di kalangan sahabat adalah Abdullah bin Amr bin al-As bin Wa'il. Jadi ayah dia ni tokoh besar juga di kalangan sahabat yang pernah menjadi gubernur di Mesir. Dan kalau pergi di Mesir ada Masjid Amr bin al-As. Di masjid itulah Imam Syafi'i telah membuka halaqah pengajian dia, halqah pengajian, yakni kelas pengajian dia. Baik. Guru dan murid ni kita nak berkenal. Ni tentu tak ingat, ni hadap dengar saja, tapi tak apalah, sekali kita pernah dengar. Kalau boleh ingat supaya Imam Syafi'i pula jadi. Sebab Imam Syafi'i ni ada ingatan luar biasa. Allah kurniakan kepada Imam Syafi'i. Dia dengar guru dia boleh sebut satu persatu, perkataan demi perkataan. Hibatullah. Ini merupakan kurniaan Allah kepada umat. Kita tengok Dr. Zakir Naik pun lemah dah kita dah. Macam mana boleh ingat kitab Hindu, dah hafal Quran, ingat setiap nombor ayat. Boleh ingat pula kitab-kitab Hindu, kitab Buddha, dia boleh ingat. Boleh sebut. Sehingga bila berhujah tu tak perlu lihat teks. Tak perlu lihat kitab. Imam Syafi'i lagi kuat. Baik. Imam Syafi'i mengambil ilmu dari para ulama di pelbagai tempat, misalnya Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Yaman, Syam dan Mesir. Dan dia pergi menjelajah ke setiap negara untuk dapat ilmu. Ini dia panggil, dalam istilah dia panggil jaulah ulama, pengembaraan ulama untuk mencari ilmu. Imam Baihaqi menyebutkan beberapa orang guru Imam Asy-Syafi'i, di antaranya sebagai berikut. Di Mekah, ini guru Imam Syafi'i di Mekah, Imam Sufyan bin Uyainah, lebih terkenal dengan Sufyan bin Uyainah. Abdurrahman bin Abi Bakr bin Abdullah bin Abi Mulaikah, Ismail bin Abdullah Al-Muqri, Muslim bin Khalid Az-Zanji.
Hak tadi guru dia hak beri izin dia untuk berfatwa ketika umur 15 tahun. Di Madinah, guru Imam Syafi'i di Madinah mula-mula sekali Imam Malik rahimahullah, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, Ibrahim bin Sa'ad bin Abdurrahman, Muhammad bin Ismail Abu Fudaik. Di tempat lain selain pada Mekah dan Madinah, Hisham bin Yusuf As-San'ani, Mutarrif bin Mazin As-San'ani, Waqi' bin Jarrah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ni saya sebut ni biar supaya kita pernah dengar, biar tak ingat pun tak apa. Antara murid beliau yang terkenal, antara murid Imam Syafi'i yang terkenal, Rabi' bin Sulaiman bin Jabbar, seorang tokoh hadis dan fiqh, menjadi syekh muadzin di Masjid Fusta. Abu Ibrahim, yaitu Ismail bin Yahya bin Ismail bin Am bin Muslim Al-Muzani Al-Misri, lebih terkenal dengan Imam Muzani, lebih terkenal dengan Imam Muzani. Ini antara anak murid yang menjadi penulis kitab, seorang yang hebat, Imam Muzani. Dialah yang banyak mengembangkan ilmu Imam Syafi'i. Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Misri Al-Buaiti, ni sangat terkenal juga ni, Imam Buaiti, lebih terkenal dengan Imam Buaiti. Beliau juga bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni guru Imam Syafi'i. Walaupun dia menjadi murid Imam Syafi'i, Syekh Buaiti juga ambil ilmu dengan guru Imam Syafi'i sendiri, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Itulah yang mazhab Hanbali ni. Baik, antara karya Imam Syafi'i ni, saya pergi cepat sikit sebab kita nak ambil poin lain. Imam Syafi'i memiliki banyak penulisan, karya, banyak sekali. Setengahnya hanya ada nama, hilang, tak tahu hilang ke mana. Setengah-setengah karya Imam Syafi'i. Ini antara yang masyhur dan masih wujud sampai hari ini, iaitu Kitabul Kitab Kitab ni hadirat saya guna untuk kuliah di Kelantan. Sebab orang kita tak guna, sebab setengah-setengah orang kita dia menganggap kitab ni kitab payah, kita tak boleh baca, kalau baca boleh tersilap, boleh jadi sesat. Pelik sungguh, kesian kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tulis kitab antara rumus fiqh dia di situlah. Tiba-tiba kita kata tak boleh baca, tinggi sangat. Mana tinggi dengan Al-Quran? Al-Quran boleh baca tafsir, tiba-tiba kitab tak boleh. Selepas ni saya akan sebut beberapa contoh isi kandungan kitab Al-Um sebagai contoh. Ini kitab fiqh lah. Kitab ni kitab fiqh. Bagi saya kitab ni walaupun kitab fiqh, tapi dia menjadikan Quran dan hadis sebagai sumber landasan hukum. Sebab bila dia nak bincang satu-satu isu, dia akan sebut dulu ayat Quran dan juga hadis, baru dia bincang. Mana perbincangan ulama, dia tidak boleh lari daripada dua sumber utama, yakni Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi kalau kita nak ambil pandangan ulama ni, mesti dulu kita kena tahu sumber asal itu, yakni Quran dan hadis. Imam Syafi'i banyak buat istimah hukum, tapi asas dia apa? Quran dan hadis. Sebab tu setiap tajuk yang Imam Syafi'i buat dalam kitab dia bermula dengan nas Quran dan nas hadis. Kemudian baru dia bincang. Itu cara Imam Syafi'i. Baik. Yang kedua, kitab Ar-Risalah Al-Jadidah. Kitab ini dianggap sebagai usul, kitab usul dalam bidang usulul fiqh. Kitabur Risalah. Banyak lagi lah kitab lain, antaranya kitab Al-Musnad, As-Sunan, Ar-Ra'du 'alal Barahimiyah, Barahimiyah dan Minhah Imam Asy-Syafi'i. Banyak lagi kitab, saya tidak nak bicara. Baik. Imam Syafi'i ni saya pergi ringkas ni sebab kita nak ambil metod dia. Imam Syafi'i ni meninggal dunia pada tahun 204 Hijrah. Umur berapa hadirat? 250-204, lebih kurang 54 tahun. Dia lahir 150 Hijrah. Kalau mati pada 200 makna 50 tahun, capur 4, 54 tahun. Mana Imam Syafi'i meninggal dunia ketika berumur 54 tahun. Kita kata muda tu 54 tu. Ya, dia sakit. Sakit apa? Imam Syafi'i ini dia kena penyakit buasir, sehingga darah banyak keluar daripada usus dia. Keluar tu berterusan, menyebabkan dia meninggal dunia. Sebab Imam Syafi'i ini dia tak tidur sangat. Kadang dia tidur pun sambil duduk gitu, kerana dia kuat menelaah kitab, kuat baca kitab. Tidur pun tak terurus, makan pun tak terurus. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak.
Itulah dalam sejarah dia. Dia Allah uji dia kena penyakit buasit, kira mati, meninggal. Asbab itulah. Pada ketika umur 54 tahun, iaitu pada tahun 204 Hijrah. Baik, sekarang ni kita nak masuk pada manhaj. Ini yang penting lah. Hak saya nak sebut sebenarnya hak tadi secara ringkas, berkenalan secara ringkas. Lepas tu kalau hadirat nak detail kat beli kitab ni, baca sendirilah. Baca sendiri. Masalah baca tu, masalah tu ustaz tu. Beli tak apa lagi. Beli tu okey lagi beli tu. Nak baca tu masalah. Kalau tak saya baca, beli kemudian cari ustaz-ustaz buat kuliah buku ni. Lebih baik. Sangat menarik. Tak banyak ada, dia muka surat je 624 muka surat sahaja. 624 muka surat. Baik. Sebagaimana para ulama salaf sebelumnya, Imam Syafi'i membuat beberapa landasan kaedah dalam menetapkan hukum akidah. Di antaranya adalah dalam berakidah ataupun usul agama, apakah sandaran kita yang paling utama? Imam Syafi'i beriltizam, yakni committed, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber dalam nak menetapkan hukum yang berkait dengan akidah. Hak tu mula-mula sekali. Dia tak akan guna dalil akli, kecuali untuk menguatkan dalil nakli. Imam Syafi'i akan guna juga dalil akal untuk menguatkan dalil Quran dan hadis. Apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis wajib diterima, dan apa yang dinafikan oleh Quran dan hadis wajib ditolak. Ini tegasnya Imam Syafi'i dalam berakidah. Jadi Imam Syafi'i sebenarnya dalam meletakkan kaedah hukum akidah, bahawa Quran dan hadis mesti diutamakan, sebenarnya dia berdasarkan kepada sepotong ayat dari suratul Ahzab ayat 36. Suratul Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidak patut bagi lelaki yang beriman dan bagi perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan hukum, masih ada lagi bagi mereka pilihan lain. Tidak patut gitu. Dan sesiapa yang menderhakai Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Mana dalam ayat ini sebut sesiapa yang membelakangi Al-Quran dan hadis dalam memahami akidah, maka sebenarnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Itu asas dia begitulah. Imam Syafi'i juga berkata, semua yang datang dari sunnah, ini dalam konteks sunnah, hadis Nabi lah. Sunnah ni setengah-setengah ulama kata sunnah ni makna hadis, tetapi satu ta'rif yang lain, saya nak sebut apa makna sunnah. Tidak, ni kita berada di darus sunnah kan? Darus sunnah ni. Apa makna sunnah? Sunnah ni amalan Nabi yang diambil dari hadis yang sahih. Itu makna sunnah. Kalau hadis itu tidak sahih, mengikut ta'rif, itu tidak dinamakan sunnah. Jadi hadirat boleh letak apa saja nama, tapi jangan letak nama sunnah. Kalau amalan itu bukan diambil daripada hadis yang sahih. Baik, tak apalah. Semua maklumat yang datang, ni kata Imam Syafi'i ni, semua maklumat yang datang dari sunnah merupakan penjelasan terhadap Al-Quran. Maka sesiapa yang mendakwa menerima Al-Quran, maka wajib dia menerima sunnah Nabi secara imani. Kerana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hamba-Nya untuk mentaati Rasul-Nya dan mematuhi hukum hakamnya. Orang yang menerima apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kerana dia telah mewajibkan kita untuk mentaatinya. Banyaklah dalil dia, antara dalil dia, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman,
taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan juga para pemerintah dari kalangan kamu. Maka jikalau kamu berbantah, berlaku perselisihan pandangan tentang apa saja isu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kamu rujuklah untuk mencari penyelesaiannya kepada Allah dan Rasul, yakni kepada Quran dan hadis, jikalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan itulah sebaik-baik akibat, sebaik-baik takwilan. Ini saya senaraikan 3. Sebab zaman Imam Syafi'i ni ada juga setengah umat Islam yang dakwa Islam, kononnya mereka ahli sunnah tetapi mereka beramal tidak mengikut sunnah. Ada juga. Zaman kita ni ada. Lepas ni saya akan kemukakan beberapa contoh amalan-amalan orang kita yang dikiranya bercanggah dengan pandangan Imam Syafi'i. Saya akan kemukakan beberapa contoh. Baik. Bantahan Imam Syafi'i terhadap orang yang mengingkari sunnah sebagai hujjah. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, ni dalil secara logik. Secara logik. Kata Imam Syafi'i, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyuruh kita mematuhi perintah dan menjauhi larangan. Sunnah Nabi ni dia banyak kategori. Ada sunnah Nabi hak wajib, iaitu dalam bab akidah, dalam bab syariat, dalam bab akhlak, dan dalam bab amalan-amalan. Dalam bab amalan biasa. Misalnya, saya nak ambil satu contoh. Kita kata minum air. Contoh ni air, kita minum air. Minum air ni, walaupun kita kata minum air ni air kosong, air mineral. Air ni semua orang minum. Bahkan dalam enjin kereta kita, dalam kereta pun guna ini, tak guna air kopi kau untuk letak dalam tangki air kereta. Walaupun dia tu yang di Pertuan Agong pun dia guna air ni kok. Tidak kata orang awam dia guna air kosong untuk letak dalam tangki air. Saya ni yang di Pertuan Agong, saya nak letak TO. Nak letak talis. Air ni. Maknanya orang tidak Islam pun minum air ni juga. Bolehkah hadirat kita, bolehkah sebut ini saya nak tanya hadirat kita nak berkongsi. Bolehkah kita namakan susu kambing sebagai minuman sunnah? Boleh? Patut yang ni tidak susu kambing. Jadi tak boleh nama minuman sunnah. Kalau begitu minuman sunnah ni Abu Jahal minum lebih hawa daripada Nabi SAW. Tak tepat. Dia minuman ni jadi sunnah kalau kita minum dengan cara Nabi, kaifiat Nabi. Susu kambing pun kalau minum bukan dengan cara Nabi, dia tak jadi sunnah. Sunnah ni secara. Sebab ni termasuk dalam minuman yang harus kita nak minum air ni boleh, nak minum air tu boleh, nak minum air ni pun boleh. Tetapi kalau kita minum mana-mana air yang halal, yang diperolehi melalui sumber yang halal, dan air itu sendiri halal, kita minum dengan cara sunnah, maka barulah dia jadi sunnah. Misalnya bila nak minum, bismillah, baca doa Nabi ajar, guna tangan kanan. Kemudian bila minum tu, antara hadis dari Nabi sebut, jangan minum sekaligus gitu, dengan sopan. Dan kalau nak bernafas, jauhkan cawan daripada hidung kita. Jangan bernafas dalam semasa minum. Itu antara Nabi sebut. Jadi kalau kita minum ikut tata cara tu, maka minuman kita tu kira sunnah. Sunnah tu kerana perbuatan kita, bukan kerana zat air. Kena faham itu. Begitu juga kita pakai baju. Bagaimana kita nak ikut sunnah Nabi? Dalam hadis sebut Nabi bila dia pakai baju, dia masuk tangan sebelah kanan. Bila dia nak tanggal pakai dia keluar sebelah kiri. Itulah sunnah. Sunnah dalam kehidupan. Bila kita tengok, menilik, kita tengok muka kita di cermin, kita nak cermin muka kita, kita pun kata ma ahsana khalqi, misalnya fahassin khuluqi. Oh cantiknya, alangkah indahnya kejadian aku. Wahai Tuhan, elokkanlah akhlakku. Dah dari segi fizikal, alhamdulillah cantik dah. Cantik ni mana kita banding dengan hak uduh lah. Jangan banding dengan hak ratu cantik tu. Memang bila nak cantik kita. Kita cantik ni kita banding dengan orang hak uduh daripada kita. Baru hati kita tidak bermasalah. Ni kita banding dengan orang comel, letih lah gitu. Bila nak comel kita. Kita banding dengan orang hak uduh daripada kita. Tak apalah hadirat, kira-kira cantik lah kita ni. Kita kata alhamdulillah, ma ahsana khalqi, fahassin khuluqi. Itu sunnah. Kita nak naik nak keluar pada rumah, jumpa kawan, semua dia ada sunnah-sunnah Nabi, sama ada dalam bentuk doa, dalam bentuk zikir dan sebagainya. Itu sunnah. Sunnah ni adalah kehidupan.
Bukan sunnah ni ada dalam bab-bab tertentu, semua. Dalam berniaga ada sunnahnya. Dalam bermuamalah ada sunnahnya. Dalam nikah kahwin ada sunnah, semua ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau kita buat, dia menyebabkan perbuatan kita mempunyai nilai harga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ajalah. Misalnya sebagai contoh, ni biarlah saya nak sebut. Saya ada nak dedah kepada kita bahawa sunnah ni bukan 2-3 perkara yang boleh dibilang dengan jari. Kalau kita masuk dalam majlis, misalnya majlis kita ni, saya nak tanya dah, mula-mula masuk majlis ni apa sunnah ni? Seperti mana ketika Nabi berkuliah, sahabat masuk. Apa yang dilakukan oleh para sahabat mengikut ajaran Nabi? Masuk dalam keadaan tidak mengganggu konsentrasi penceramah, tidak mengganggu fokus hadirin. Mana masuk dalam hadis Nabi sebut sahabat bila dia masuk dalam kuliah Nabi, dia masuk tu dalam keadaan membongkokkan tubuh seperti burung kota berjalan supaya tidak terganggu majlis itu. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata tidak sunnah bila kita masuk dalam majlis ilmu sedang berjalan kita kata assalamualaikum, tidak sunnah. Sebab apa? Terpaksa berhenti nak jawab salamnya, tak sunnah. Kita kena tahu walaupun assalamualaikum tu besar pahala, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu dia tidak sunnah. Gitu. Jadi kita masuk perlahan-lahan duduk supaya tidak mengganggu majlis. Itu sunnah. Sunnah ni luah hati-hati, banyak sunnah. Sehingga ulama kumpul dalam satu kitab 1000 sunnah sehari semalam yang diamalkan oleh Nabi setiap hari secara rutin. Kita tahu ke tu? Kebanyakan kaum Islam tidak tahu. Sepatutnya kena tahu. Itu sunnahnya. Kalau masuk ke pasar, pergi ke kedai, apa yang kita nak baca? Antara sebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasul. Antaranya. Dan doa dan munajat itu juga dalam riwayat lain sebut kita boleh baca sekali waktu pagi, sekali waktu petang. Dan bila kita baca, Allah SWT akan sediakan kepada kita sepohong pokok dalam syurga. Besar. Payah berhadap nak baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula, ataupun dalam setengah riwayat wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Anak kita sekolah pasti boleh baca. Sekolah tazkiyah tadika tu ingat. Kalau tak ingat, klik tanya cucu. Baca dia sikit, atuk nak dengar. Tanya cucu tak apa. Tu sunnah. Baik. Yang ketiga, tidak ada cara lain bagi kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan mengamalkan apa yang datang daripada Rasulullah. Dengan lapang dada, dengan puas hati, dengan bersih hati, dengan keinginan yang melonjak, dan menolak sebarang perintah dan hukum yang tidak ada keluar, yang tidak berkait dengan Rasul. Imam Syafi'i kata bagus cara dia ni dibaca satu bentuk nak buka minda masyarakat. Bagaimana kamu nak ikut perintah Allah? Bagaimana? Ni satu lantaran persoalan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Kamu kata kamu nak ikut perintah Allah, bagaimana cara? Bagaimana cara? Nak ikut macam mana? Sebelum ikut kena tahu dulu apa yang Allah nak kita buat, apa yang Allah nak kita jauhi. Macam mana kita nak tahu? Semua tu hadirat kita boleh tahu melalui lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah panggil melalui sunnah. Sebab itulah tak dapat tidak untuk taat kepada Allah, mesti taat kepada Rasul. Untuk menjadi orang yang bertakwa, mesti ikut cara Rasul. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah kata jikalau kamu benar-benar, dalam Quran lah sebut ni, kalau kamu benar-benar cintakan Allah, maka ikutlah aku, kata Nabi. Nabi sebut cuma dalam Quran. Kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, kamu kena ikut aku, kata Nabi. Pasti yuhibbukumullah, pasti Allah akan kasih dan sayang kepada kamu. Yang ketiga, seseorang muslim memerlukan kepada sunnah Rasulullah secara pasti, tak dapat tidak. Tak dapat tidak ada. Tidak ada pilihan. Salah satu sebab kita perlu kepada sunnah Nabi adalah dengan maksud untuk kita memahami dengan baik setiap isi kandungan Al-Quran. Tak mungkin seseorang yang mendakwa beriman, dia kata dia nak ambil Quran sahaja.
tak mau terima hadis Nabi. Tak mungkin. Kalau dia kata begitu, dia telah sesat. Seseorang yang mengatakan bahawa dia nak Quran saja, tak mau hadis, sebenarnya hakikat dia tolak kedua-duanya. Kita boleh kata begitu. Ada hadirat di tempat kita, bukan di Perlis, di Malaysia. Dia panggil golongan anti hadis. Mati dah bos dia ni. Mati dah bos dia, mati dah. Tapi anak-anak murid dia masih ada lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Minta berlindung kepada Allah daripada kena penyakit ini. Penyakit ini lebih berat daripada penyakit jantung. Penyakit jantung mati, tapi dia tidak menjejaskan akidah. Tapi mati dalam keadaan penyakit anti hadis, dia boleh menjejaskan akidah. Na'udzubillahi min dzalik. Okey, baik. Saya tidak baca semua ni sebab dia ni 18 muka surat, ni baru muka surat 5 baru. Tak sempat tidak. Saya baca sikit-sikit, sebahagian saja. Lepas tu kita bincang semula lah. Nak detail. Beli buku ni mudah tidak. Carilah ustaz mana, Ustaz Hilmi, boleh tu. Buat kuliah ni. Buku ni bagus, buku ni ada. Saya baca buku ni memang menarik. Tentang hidup Imam Syafi'i rahimahullah. Baik. Tak apalah saya sebutlah dia rengkah ni. Ni berkenaan dengan hadis ahad. Tahu hadis ahad ni? Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Dalam satu tabaqah tu seorang perawi. Dia panggil hadis ahad. Tak apalah rengkah. Dia nak tahu dengan lebih detail, kena belajar usul hadis lah. Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi semua atau sebahagian syarat-syarat hadis mutawatir. Hadis yang kuat ni mana setiap lapisan perawi itu dia ada ramai. Tapi hadis ahad tidak, seorang. Imam Syafi'i terima hadis ahad. Hadis ahad ni iaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang, hadis mutawatir ni iaitu hadis yang diriwayatkan oleh ramai perawi yang mengikut adat dan logik, tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Dan diriwayatkan dari ramai perawi yang menyandarkan hadis pada sesuatu yang boleh dirasa yang jelaslah, yang tidak pelik, yang tidak ganjil. Tak apalah. Jadi Imam Syafi'i terima. Bagi Imam Syafi'i hadis ahad ni bila dia sahih, hadis ahad yang sahih. Sahih ni maksudnya sanad bersambung, tidak berlaku inqita', tidak berlaku terjatuh mana-mana perawi. Bersambung sanad. Perawinya adil. Adil ni berhadap dia ada satu perbincangan khusus apa makna adil perawi. Saya tak sempatlah nak bincang di sini. Ni kena bincang dalam ilmu usul hadis. Perawi dia dhabit. Dhabit ni mana mempunyai autoriti yang tinggi, mempunyai kemampuan diri untuk meriwayatkan hadis. Ingatan kuat, tepat, hafalan dia, catatan semua dia ambil kira. Tidak tersalah semasa meriwayat. Kalau acak kali tersalah riwayat hadis, dia akan jatuh jadi perawi yang dhaif. Silap semacam riwayat hadis. Tu tak boleh gitu. Tak berdosa, cuma kelayakan tu gugur. Selamat daripada syuzuz, yakni riwayatnya tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih kuat daripada dia. Selamat daripada kecacatan hadis. Ini perbincangan khusus. Asasnya Imam Syafi'i terima hadis ahad ni bukan untuk menyabitkan hukum fiqh saja. Akidah pun boleh kalau dia sahih. Misalnya seorang mari mencerita kepada kita tentang dia nampak anak bulan, kita boleh berpuasa. Kalau kita tahu dia tu seorang yang thiqah, boleh. Kadang fiqh Syafi'i. Baik, tak apalah. Saya tidak sebut secara panjang. Itu waktu perbincangan yang agak ilmiah, yang mana dia tak kena belajar usul hadis baru boleh faham yang itu. Baik, seterusnya. Yang kedua, ini kita kena faham Imam Syafi'i dalam nak memahami agama, dia letak rukun yang kedua, landasan yang kedua. Apa dia? Menghormati, memahami dan menghormati pandangan sahabat dan ikut pandangan sahabat. Sebab apa mengikut Imam Syafi'i? Dan inilah pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah, pemahaman sahabat tentang ajaran Nabi, sama ada Quran ke ataupun hadis ke, pahaman sahabatlah yang terbaik. Bahkan ini Imam Syafi'i kata, bila aku tidak faham mana-mana ayat Quran, mana-mana hadis Nabi, aku akan cari amalan sahabat. Bagaimana sahabat memahami ayat Quran dan hadis Nabi? Sebab sahabat ni orang yang paling mahir. Sebab apa? Quran turun pun zaman dia. Dan dia tengok sendiri apa yang berlaku kepada Nabi. Kita yang melihat kis dengan orang yang mendengar kis, dia tidak sama. Orang yang melihat kis, misalnya aksiden, dia tengok sendiri. Dengan orang yang mendengar cerita tentang aksiden, dia tak sama. Dia tidak. Kita yang tengok sendiri, kita boleh sebut lebih daripada orang yang tak tengok, cuma dia dengar saja. Kita lebih tepat, kita lebih faham. Tak ada pada kita tu sahabat.
Ini saya nak ambil kata-kata Imam Syafi'i berkenaan sahabat. Sahabat ni besar hadiah. Sahabat ni hadiah termasuk dalam agama. Sebab itulah perbincangan tentang sahabat dia tidak letak dalam perbincangan fiqh. Perbincangan tentang sahabat dia letak dalam perbincangan akidah. Kalau kita belajar mana-mana kita akidah di tajuk akhir dia akan letak berkenaan dengan sahabat. Sahabat ni, ialah bukan usul akidah tapi furu' akidah. Tapi akidah lah, bukan bab fiqh. Syiah mengkafirkan sahabat. Sebab tu kita ada dengar jelas, saya dengar jelas. Tidak teragak-agak. Mana bukan saya kata kepada orang Syiah, Melayu Syiah. Hak Melayu Syiah tu kena bincang semula. Ajaran Syiah seperti yang termaktub dalam kitab-kitab mereka yang penuh dengan akidah syirik. Salah satu akidah mereka yang besar ialah akidah mengkafirkan semua sahabat kecuali beberapa orang yang terpilih pada pandangan mereka. Ini suatu pemahaman yang kafir. Pemahaman kafir itu, bukan pemahaman Islam. Baik. Selama orang mendapati Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada jalan lain bagi selain mengikutinya. Jika keduanya tidak ada, kita harus mengambil ucapan para sahabat atau salah seorang daripada mereka, atau ucapan para imam seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dan sahabat-sahabat yang lain. Itu yang patut kita ambil. Sebab itulah hadirat. Kalau mengikut Abdul Rahman Ibn Khaldun, tokoh sosiologi Islam yang terkenal, Abdul Rahman Ibn Khaldun, dia kata pengajian tentang cara hidup sahabat yang kita panggil sebagai sirah sahabat ni merupakan satu sukat secara wajib pada umat Islam. Kita ni sirah Nabi pun tidak habis kita belajar. Tidak detail. Apatah lagi sirah sahabat. Misalnya tentang Sayyidina Abu Bakar. Kita hanya tahu Sayyidina Abu Bakar tu secara umum dia seorang sahabat Nabi yang paling baik gini. Sekadar itu saja. Tapi kita tidak pernah didedahkan bagaimana nilai fiqh Sayyidina Abu Bakar dalam menentukan hukum, peranan Sayyidina Abu Bakar. Itu kau yang sebab apa? Sebab dia tidak menjadi sukatan pendidikan kepada masyarakat. Orang kita ni belajar fiqh daripada muda sampai tua. Tak mau ubah sukatan. Kalau pengalaman saya mengajar sirah sahabat ni, orang tidak minat. Pelik sungguh. Padahal itu penting. Bahkan para tabi'i, tahu tabi'i? Tabi'i ini mana orang yang selepas zaman Nabi, dia sempat dengan sahabat. Dia tak tengok Nabi, tak sempat dengan Nabi, cuma dia sempat dengan sahabat Nabi. Dia ni orang panggil tabi'i. Selepas mereka tu dipanggil tabi'i. Jadi kita ni tidak tabi'i, tak ada kita ni. Kita ni orang awam biasa. Orang kemudian. Jadi kita nak tahu, jadi kalau zaman dulu, zaman tabi'i, puak-puak golongan tabi'i kata, kami mengajar sirah sahabat kepada anak kami sepenting kami mengajar Al-Quran kepada mereka. Cuba tengok. Lepas tu macam mana dia mengajar tentang sahabat sepenting Al-Quran? Maknanya bila dia mengajar hadis kepada anak-anak dia, mesti hadis ni disebut nama sahabat. Hadis riwayat Ibnu Abbas, hadis riwayat Abu Hurairah, hadis riwayat Salman. Dia akan cerita Salman tu siapa, Abu Bakar tu siapa. Mana dia mendedahkan biodata sahabat, barulah dia sebut hadis Nabi. Itu metod pengajian di zaman tabi'in. Sebab tu anak-anak dia jelas sahabat siapa. Timbul perasaan kasih sayang kepada sahabat, menyebabkan mereka sayang kepada hadis-hadis Nabi. Mereka tahu siapa yang bawa hadis Nabi ke seluruh dunia. Sahabat. Dan sahabat ni orang yang paling memahami kehendak Nabi. Ini ketegasan daripada Imam Syafi'i. Baik. Imam Syafi'i membagikan peringkat ilmu mengikut keutamaan. Yang pertama sekali Quran dan hadis. Ini paling utama. Nombor satu, sumber rujukan pertama, Quran dan hadis. Yang kedua, ijma' ulama. Ijma' ulama. Setengah ulama tu dia letak Quran yang pertama, yang kedua hadis. Imam Syafi'i letak dua. Selaraskan. Satu level. Quran dan hadis. Yang kedua ijma'. Yang ketiga ucapan sebahagian sahabat yang tidak ditentangi, yang tidak ditentang oleh seorang pun dari kalangan mereka. Hak orang panggil ijma' sahabat. Kenyataan sahabat yang mana tidak dibantah oleh sahabat yang lain. Hak ni kuat. Orang panggil ijma' sahabat. Yang keempat, khilaf para sahabat dalam masalah berkenaan lah. Ada ke tidak satu-satu isu yang berlaku di zaman sahabat yang menjadi khilaf di kalangan sahabat? Ada. Misalnya, saya ambil contoh. Berkenaan semaya witir, khilaf di kalangan sahabat. Ada sahabat kata 3, ada sahabat kata 1, khilaf. Muawiyah kata 1 rakaatnya, Ibnu Abbas kata 3.
Lepas tu 3 pun khilaf pula. 1 salam ke 2 salam, seperti kalau 1 salam seperti maghrib. Khilaf pula tu. Yang kedua, saya nak ambil contoh ringkas mudah lah. Antara khilaf ni. Misalnya Aisyah, dia tak terima. Dia tak terima. Ni antara khilafnya berkenaan satu hadis riwayat dalam kitab Bukhari. Orang mati akan diazab dengan tangisan orang hidup. Hadis tu kan? Seorang yang meninggal dunia, tiba-tiba ada keluarga dia menangis. Menangis dengan meraung-raung lah. Maka dia kena azab kerana tangisan itu. Aisyah tak terima hadis tu. Aisyah kata hadis ni bercanggah dengan Quran. La tazira waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung beban dosa orang lain. Tak kiralah keluarga dia menangis, dia kena azab. Tak kena dengan ayat tadi, bercanggah. Maka dia tolak hadis ni. Aisyah kata hadis ni mungkin berlaku kesilapan dalam periwayatan. Tapi ulama lain, sahabat lain terima. Terima tu setengah tu terima secara lafzi, terima bulat-bulat. Setengah tu terima dengan takwilan. Kita tidak nak bincang panjang lah. Kalau nak bincang kitab tu kena beli sebuah kitab. Nama kitabnya Al-Yaumul Akhir, Al-Qiyamatus Sughra wa Alamatu Qiyamatil Kubra. Nama kitab tu. Tu ditulis oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqar. Hampir 300 muka surat lebih. Beli kitab tu. Dan dia ada terjemah dalam bahasa Melayu Indonesia. Dalam bahasa Melayu Malaysia tidak ada. Sebab orang kita ni dia tidak suka menterjemah. Selain daripada dia tidak suka membaca, dia tidak suka menterjemah. Tu kelebihan orang Melayu kita lah. Tu kelebihan orang Melayu. Jadi saya rasa kelebihan tu kena buat tu. Kelebihan yang ganjil. Baik, tak apa lagi. Ikhtilaf. Kias terhadap sebahagian tingkatan tidak boleh mengambil selain pada kisah selama keduanya ada kan. Kias lah sebenarnya masalah kias. Dan kias ni dia bukan boleh kias main-main. Dia ada disiplin yang kukuh. Kita nak menggunakan kaedah kias dalam agama, dia kena belajar dulu cara dia. Tak apalah. Satu persoalan yang ditimbulkan oleh ulama bila Imam Syafi'i bertegas bahawa kita wajib mengikut sahabat dalam semua perkara, menjadikan sahabat sebagai neraca, pertimbang, sebagai panduan nak memahami Quran dan hadis, kena tengok sahabat. Itu ketetapan Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i buat begitu? Ni kita bincang tentang Imam Syafi'i ni. Ni penting kita tahu ni. Imam Syafi'i seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qadimah daripada Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, kata Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran, Injil dan Taurat. Mana sahabat Nabi ni ada disebut dalam Quran tu memang banyaklah. Sehingga hadirat ulama Islam buat kitab khusus Al-Quran was sahabah, Quran dan sahabat. Bagaimana Al-Quran banyak menyebut kata sahabat dikumpul dalam satu kitab. Sebab itulah hadirat kita sebagai orang Islam ni, kalau kita sepatutnya kita sebagai ustaz pengkuliah ni, kita kena isi pengisian untuk masyarakat ilmu-ilmu gini lah. Ni dia ambil cerita-cerita hak tak tahu mana lu. Berjalan dalam air, atas air bukan dalam air. Tu nyelah dia panggil. Berjalan atas air. Ulama tu boleh sembahyang asar di kampung dia, boleh sembahyang Zuhur kampung dia, lepas tu boleh sembahyang asar di Mekah, kemudian balik sembahyang Maghrib di rumah dia. Tak perlu cerita tu. Ulama ni satu wuduk untuk 40 tahun dia guna untuk ibadah. Satu wuduk. Cuba tengok dalam YouTube. Ada sebut gitu. Biar agak munasabah. Hebat ni ulama ni. Ulama ni keramat. Sebab apa? Bila dia pergi ke kubur wali, dia masuk ke tangan dia dalam tanah. Sebab apa? Sebab dia nampak wali tu hulur tangan untuk bersalah dengan dia. Dia masuk tangan dia dalam tanah kubur, kononnya bersalah. Tak perlu cerita begini. Budak-budak pun tak mahu dia cerita begini. Apa tahu orang tua yang waras ni, tak perlu. Sepatutnya kita baca ni. Misalnya kitab ulama kumpulkan hadis-hadis ayat-ayat Quran yang menyebutkan tentang kelebihan sahabat. Satu kitab aku baca. Ayat-ayat yang menyebutkan Allah, ayat yang Quran ni sebenarnya Allah turun ke muka dunia untuk berurusan dengan manusia. Ada kitab khusus Yusuf Qadawi tu. Baca kitab tu. Saya buat daurah kitab tu 9 siri. 9 siri. Allah turun Quran ke muka dunia untuk apa? Untuk binatang ke untuk manusia? Untuk manusia dan jin.
Bagaimana? Esok Qadawi tulis kitab. Nama kitab tu Kaifa Nata'amalu Ma'al Quranil Karim. Habis cek. Poin 1, 2, 3 dengar ayat Quran gini-gini. Sungguh menarik, sangat menarik. Supaya kita nampak bahawa Quran ni Allah nak berurusan dengan kita. Bila kita baca Quran, maknanya seolah kita sedang berinteraksi dengan Allah. Biar kita berasa gitu. Nak berasa macam mana? Dia tak faham buta Quran tu. Sekadar baca saja. Daripada umur muda sampai tua, tak pernah nak baca Quran dan baca terjemah dia. Sepatutnya umat Islam ni kena naik satu tahap. Dah kita ni khatam Quran tiap-tiap tahun. Kalau bulan Ramadan juga berapa kali setengah tu khatam Quran. Apa salah? Kita baca satu ayat, baca terjemah dia. Khatam terjemah pula. Sekali dengan teks Arab. Sepatutnya. Saya buat begitu hadrat 6 bulan, boleh 400 muka surat. Saya buat sikit ya selepas subuh. 5 minit ya. Kadang-kadang tak sampai pun 10 minit. Saya baca ayat, saya baca terjemah. Bila saya baca ayat, jemaah tu akan ikut ramai-ramai. Kemudian saya baca terjemah. Terjemah itu kita baca dengan perlahan lah, supaya dia terjemah gini saja. Jangan terjemah baca terjemah tu. Hak tu dia terjemah mafhum. Saya baca patah perkataan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu ayat kita ambil. Tabaraka, Maha Suci Allah. Allah lah. Alladzi yang. Kita sebut gitu. Tabarakalladzi biyadihi. Maha Suci Allah, biyadihi, di tangannya. Yang ini dalam kuasa dia. Al-mulk, kerajaan. Satu-satu tu je. Memang dia tak ingat, tetapi ada yang dia ingat. Sehingga bila siapa muka surat 400 tu, 400 ni lebih pada separuh dah tu. Ada seorang kakak tu lah ikuti program tu. Dia umur lebih kurang 40 lebih lah, kat 50. Dia kata, Ustaz, saya baca Quran ni banyak kalimah yang saya faham. Dengan kita buat begitu. Cuba bayangkan kalau kita buat begitu sampai bila menjadikan rutin kita. Seperti mana kita tidak boleh berpisah dengan WhatsApp kita. Manusia lah ni dia tidak boleh hidup kalau tak ada smartphone. Dia kalau tak baca WhatsApp, dia macam hidup dia macam tak selesai hari tu. Ada sesuatu yang tertinggal. Dia rasa begitu. Sebab apa? Sebab dia baca WhatsApp 6 jam sehari. Campur semua tu. Tapi nak ambil Quran 10 minit sehari, dia buat begitu. Saya pernah buat. Cuma saya berhenti awal daripada imam, disambung oleh sahabat saya. Lepas tu khatam ni sukanya. Sebab dia sembelih kambing. Khatam ni 2 ekor kambing dia sembelih untuk jamu pada jemaah baca terjemah Quran. Ringkasnya. Tak tanya pun, Pak Cik ini makna apa? Tanya gitu esok tak hari. Dia tak boleh tanya. Baca begitu ya. Tak apa dah. Sebanyak mana ada manfaat kita boleh ambil. Biar buat anjakan, biar ada perubahan. Ni daripada muda waktu baca Quran tak faham apa maksud. Betul, semua ulama kata kita baca Quran tak faham pun kita satu huruf boleh 10 ganjar dah. Betul tu. Itu memang betul. Tapi kenapa tidak berusaha naik satu tahap yang lebih tinggi, cuba memahami walaupun tidak mendalam pun tidak mengapa hadirat. Ambil sekadar memahami setiap patah perkataan ataupun dalam istilah ni dia panggil tafsir secara harfiah. Kenapa tidak buat begitu? Alladzi khalaqa telah menciptakan oleh Allah al-mauta, kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwa, supaya dia menguji kamu. Kita bunyi begitu, reka-reka begitu saudara. Ayyukum, siapakah kamu, ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Cuba bayangkan siapa habis Quran kita buat begitu. Kesan dia sangat-sangat positif. Tapi orang kita tak buat sebab apa? Sebab ustaz sendiri pun malas nak buat. Kena ada pembimbing. Hak ni dah tak perlu alim. Tidak perlu alim hak ni. Cari Quran hak dia terjemah harfiah setiap patah tu baca gitu ya. Kita takut nak tafsir, jangan tafsir. Buat bagi kepada orang lain lah. Sekali itu saja, tidak berat pun. Tidak tertekan pun, saya tak tertekan sebab kita baca. Sampai 400 muka surat. Bayarkanlah harga-harga. Cuba buat. Ada boleh tengok keberkahan. Buat setahun, 6 bulan boleh nampak dah kesannya. Tapi buat tu kalau boleh setiap hari lah. Cuba bayarkan tak. Subuh sehingga 180 orang cuma ikut waktu subuh. Rupanya dia suka sebab apa kita buat pun tak sampai pun 10 minit. Jarang-jarang.
Sekali-sekala 10 minit. Kita ambil ringkas. Kadang-kadang separuh muka surat cukup lah. Tak perlu banyak. Tapi setiap hari. Dan orang akan pergi hari Jumaat tu. Dia nak dengar tu. Ni kalau kita baca 30 minit. Oh, dia tak mau hari. Dia terlama. Dia sakit punggung-punggung. Dia tu. Oh, dia akan kata begitu. Tu dia. Baik. Kelebihan para sahabat. Ni kata-kata Imam Syafi'i lagi ni. Kelebihan para sahabat disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kelebihan mereka ni tidak dimiliki oleh sesiapa pun. Hadirat tak ada. Kita ni tak boleh nak tandingi kehebatan sahabat. Sahabat ni Allah sebut dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhiril ayat. Kamu khitab tu kepada sahabat. Allah generasi terbaik yang pernah Allah keluarkan ke muka dunia. Sebab apa dinobatkan sahabat sebagai generasi terbaik? Kerana dia ada dua ciri utama, iaitu amar ma'ruf nahi munkar, dan mereka beriman kepada Allah. Banyak ayat Quran, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu. Banyak ayat. Cuba bayangkanlah dikumpulkan sehingga satu kitab. Baik, tak apa. Okey, boleh. Ni satu soalan. Sebab saya sebut tadi, kalau ada tak payah boleh tanya lalu. Ni soalan mula-mula ni. Man dalla 'alal khair kafa'ili. Insya-Allah selepas ni kalau ada yang bertanya, pak cik kita dapat pahala juga. Sebab dia yang mula-mula. Kelebihan yang mula-mula. Soalan dia nya bagaimana cara kita nak ikut sahabat. Tentu dah yang mula-mula sekali kena tahu, kena berilmu. Kena tahu bagaimana cara hidup sahabat. Sebab tu ulama tulis pula ensiklopedia sahabat yang membicara kata sahabat bermula kepada Sayyidina Bakar sampai pada 110 sahabat. Dibincang dalam beberapa jilid kitab tu. Saya buat pengajian tu jadi kita nak ikut sahabat macam mana? Kita tak tahu. Kena tahu dulu. Mula-mula sekali. Bila tahu, di situlah kita boleh ikut. Jadi nak ikut mula-mula sekali berilmu. Sebab itulah umat Islam ni ayat Quran tu mula-mula berkait dengan ilmu, Iqra. Dan mukjizat Nabi pun Quran, ilmu. Mana ada mukjizat Nabi lain kekal sampai hari kiamat? Tak ada. Kitab Injil hilang, kitab Taurat hilang, semua kitab hilang. Nabi tidak. Quran kekal sampai hari ini. Ilmu. Jadi nak taat macam mana, nak ikut macam mana sahabat? Kita tak tahu pun. Kita tidak tahu. Misalnya, saya ambil contoh. Sahabat Nabi ni contoh. Misalnya sahabat Nabi, bila dia buat salah, sebab sahabat Nabi bukan maksum. Bila dia buat salah, bagaimana dia menangani kesalahan dia buat, bagaimana dia mengurus kesalahan dia. Bila dia buat salah, dia bertaubat. Bahkan Khatib Baghdadi kata, mana-mana hadis yang menyebutkan Nabi sahabat Nabi melakukan kesalahan tetapi tidak disebut mereka bertaubat, atau tidak disebut mereka diampunkan oleh Allah dosa mereka, maka hadis itu adalah hadis palsu. Siapa begitu sekali? Ketetapan ulama. Setelah ulama kaji. Baik, tak apalah. Banyak. Saya nak sebut contoh tu banyak lah. Boleh sebut. Saya nak sebut satu contoh. Sekejap. Nanti saya selesai. Lepas ni boleh tanya. Boleh? Saya selesai jawapan dulu. Okey. Lepas ni boleh tanya. Okey. Jadi contohnya, sahabat Nabi. Dia panggil apa ni, Ka'ab bin Malik. Ingat Ka'ab bin Malik, hak tidak turut serta dalam peperangan Tabuk. Ini peperangan terakhir Nabi. Dengan sebab kelemahan diri dia gagal hadir dalam peperangan Tabuk, maka dia dihukum oleh Allah 50 hari. Sahabat tidak bertegur sapa dengan dia. Dia dipulau oleh sahabat atas arahan Allah. Bila turun ayat Quran membersihkan nama dia daripada dosa itu, tanda syukur dia, mula-mula sekali dia hadiah baju dia kepada orang yang menyampaikan berita gembira itu kepada dia. Selepas dia jumpa Nabi, dia peluk Nabi, dia menyatakan dia sangat gembira dengan turun ayat Al-Quran membersihkan dosa dia. Akhir sekali dia hadiah sedekah sekeping tanah yang sangat berharga di Khaybar. Mula-mula Nabi agak tak mau terima sebab besar sangat tu hadiah tu. Apa sebab? Ulama bincang. Sebab sahabat Nabi ni dia kata bila kita buat salah kita kena sedekah nak cover kesalahan kita. Walaupun kita bertaubat sudah hilang dosa. Dengan sebab kita sedekah dia ingat, menyebabkan kita ni ingat lama terhadap kesalahan kita. Orang yang sentiasa ingat kesalahan dia tak akan ulang kesalahan tu. Padahal Nabi tak suruh, tetapi perbuatan sahabat tu diiktiraf oleh Nabi sebagai baik. Jadi maknanya kita kalau buat silap dengan isteri, buat silap dengan anak,
kita sedekah senyap-nyap bagi pada tabung masjid supaya kita ingat. Dia memberi kesan yang sangat mendalam kepada jiwa kita. Itu antara amalan sahabat. Kita boleh tiru tu, dia iktiraf ahli Nabi. Banyaklah lain kalau saya nak sebut kita apa? Cuba tanya ni. Ya? Ya. Yuhibbukumullah. Ya, betul. Ya, betul. Ya. Okey. Dalam Quran ayat yang saya baca tidak sebut supaya ikut sahabat. Tapi dalam ayat lain ada, dalam hadis lain ada. Banyak misalnya contohnya. Sebagai contohlah kita lihat. Was-sabiquna al-awwalun, ni ayat Quran juga. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Tu ayat tu. Dan orang-orang yang mula-mula memeluk agama Islam yang dipanggil as-sabiquna al-awwalun, yang mana mereka ni terdiri dari kalangan muhajirin dan ansar. Setengah ulama kata yang dikira sabiqunal awwalun ni orang yang masuk Islam berjuang sebelum pembukaan kota Mekah. Mereka ni terdiri daripada sahabat-sahabat yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dan juga golongan-golongan Ansar peringkat awal. Golongan Ansar yang membantu Nabi membentuk kerajaan Madinah. Ni dipanggil sabiqunal awwalun dari kalangan Muhajirin dan Ansar, sahabat. Walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikut jejak langkah sahabat. Radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka semua. Wa radu anhu, dan mereka semua redha kepada Allah. Itu jelas ayat tu. Allah sebut Allah redha kepada mereka. Kena ingat hati-hati tak? Kalau kita belajar tafsir, bila sebut Allah redha kepada sahabat, redha ni dia kekal sampai bila-bila. Yang kedua, bila Allah sebut Allah redha kepada sahabat, maknanya sahabat ni ahli syurga. Itu makna redha. Tidak boleh difahami seperti Syiah. Syiah kata betul ayat tu. Dalam tafsir Syiah sebut, tafsir Syiah ni dipanggil tafsir Al-Qummi. Tafsir Al-Qummi. Banyak jilid tak? Ada kitab hadis Syiah tu, Biharul Anwar tu 110 jilid. 4 kali meja dia letak. 110 jilid kitab tu. Saya pergi baca kitab tu di maktabah di Akademi Islam Universiti Melaya. Dan di satu maktabah di Kelantan tu, Pustaka Zahra tu ada kitab tu 110 jilid. Tafsir Qummi, banyaklah tafsir-tafsir Syiah. Kalau kita tengok dalam tafsir Syiah, dia kata redha Allah tu suatu ketika. Allah tidak tahu bahawa sahabat akan jadi jahat selepas Nabi wafat. Jadi Allah kata redha pada sahabat, memanglah pada waktu tu sahabat baik. Jadi Allah ni dia tak tahu bahawa sahabat ni selepas tu jadi rosak akhlak. Tu tafsir Syiah. Boleh ke tafsir begitu? Tengok. Jadi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, orang Islam yang taat kepada Allah dan Rasul, kita akan beriman pada ayat Quran sebagai kalam Allah. Bila kata Allah kata redha, sebut dalam Quran Allah redha pada Ansar dan Muhajirin, yang mana mereka ni sabiqunal awwalun, dan orang yang mengikut jejak langkah sahabat, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Dan wa'adda lahum, dalam ayat seterusnya Allah sedia kepada mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Maknanya apa? Maknanya orang ikut sahabat tu dalam Quran, dia akan selamat, dia akan dapat redha Tuhan. Baik, dalam hadis, banyak hadis Nabi sebut. Misalnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdin addu 'alaiha bin nawajis. Misalnya, kamu wajib ikut sunnah aku dan sunnah para sahabatku, khususnya khalifah rasyidin, 4 orang tu. Dan kamu kena gigit, pegang, biar kemas, biar mantap sunnah tu dengan gerham-gerham kamu. Itu isyarat pada kalau kita nak selamat, kena pegang kepada sunnah sahabat, sunnah Nabi. Sunnah Nabi hak Nabi lah. Lepas tu macam mana sunnah sahabat? Apakah sunnah sahabat ni dia berbeza? Tidak. Sunnah sahabat ni maknanya huraya sahabat terhadap Al-Quran. Sebenarnya hadis tu kalau mengikut ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama Islam, ini suatu takrir, suatu pengakuan daripada Nabi, pengiktirafan bahawa sahabat Nabi tak mungkin melakukan amalan yang menyesatkan umat. Tak mungkin. Sebab tu kita ahli sunnah, kita cabar pokok-pokok Syiah di Malaysia, khususnya di Kelantan.
Cuba kamu sebut satu contoh perbuatan sahabat yang sesat. Kami nak tahu. Dia tak boleh sebut. Dia tak boleh sebut. Pokok Syiah ni hada-hada. Dia pernah berhadapan banyak. Malah nak sebut tentang Syiah ni, kalau nak sebut satu perbincangan khusus lah. Begitu. Jadi bagus soalan tadi tu. Kita boleh tahu bagaimana kita sedangkan ati Allah wa atiur Rasul. Kita disuruh taat kepada Allah dan Rasul. Wa ulil amri minkum. Ayat tu pun ada juga sebut. Taatlah kepada Allah dan Rasul dan para pemerintah dari kalangan kamu. Tapi kita kena faham lah huraian dia. Sebab tu hadirat, kita nak memahami satu ayat Quran, dia kena memahami ayat Quran yang lain. Kita nak memahami satu hadis, kena faham hadis-hadis yang lain. Ni orang panggil pemahaman teks secara kolektif. Dia panggil jam'ul adillah. Kita nak faham satu kau, kena tengok hak lain. Sebab hadis ni saling lengkap melengkapi. Quran ni saling lengkap melengkapi. Sebab tu bila kita belajar hadis dia kena belajar sampai mati lah. InsyaAllah Allah beri kepada kita satu nilai untuk memahami nas dengan betul, dan insyaAllah kita tidak akan sesat. Jadi apa yang ditanya oleh pakcik itu sangat bagus lah. Sebab perkara ini dibincang dalam kitab Mishkatul Masabih, hadis-hadis seumpama, dibincang dengan detail bahawa sahabat Nabi ni dia tidak akan melakukan kesalahan sehingga jadi sesat sehingga tidak ada penghujung dia. Tak ada, tak mungkin. Sebab tu Syiah bila dia mengkafir dan menyesatkan sahabat, kita minta contoh. Dan kita nak riwayat. Bukan sekadar sebut. Kalau sebut, semua orang boleh sebut. Begitu hadirat. Sebab itulah Imam Syafi'i dengan pemahaman dia jelas tadi ni, sehingga dia buat satu landasan pemikiran fikrah Islam bahawa sahabat ni mesti dijadi kayu pengukur untuk memahami hadis. Seperti mana hadis-hadis Nabi dijadikan kayu pengukur untuk memahami Al-Quranul Karim. Itu cara metod Imam Syafi'i. Baik. Seterusnya, ada soalan kalau ada boleh. Yang ketiga, ini ketegasan Imam Syafi'i. Menjauhi pengikut hawa nafsu, pelaku bid'ah yang terdiri daripada ahli falsafah yang meresapi pemahaman ahli kalam pada zaman mereka dan mencela mereka. Bid'ah secara bahasa bererti mencipta dan mengawal sesuatu. Sedangkan menurut istilah bid'ah bererti cara baru dalam agama yang belum ada contoh sebelumnya, yang zahirnya menyerupai syariat dan bertujuan untuk dijalankan dan berlebihan dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhatikan ulama kita sebut ni saya nak bincang Imam Syafi'i ni. Imam Syafi'i ni ta'rif Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata bid'ah ni maknanya suatu bid'ah ni cara hidup dalam beragama. Zahirnya nampak seperti agama, serupa dengan syariat, dan dilaksana perkara itu dengan maksud untuk mendekatkan diri pada Allah, tetapi tidak kena dengan cara Nabi. Niat tak ada ulama persoalkan niat ahli bid'ah. Umumnya ahli bid'ah ni dia buat tu ikhlas. Kira-kiranya begitulah. Tetapi zahir dia tu tak sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ibadat ni yang menyerupai ibadat. Kalau dalam bab lain tak apa. Kita nak buat rumah kita, tu Allah suruh pada kita nak buat bentuk macam mana, nak buat tiang lebih besar pada pintu, kau ikut lah. Boleh tu, tak apa, tak berdosa tu. Nak buat macam mana boleh, nak buat dalam tanah pun boleh. Ikut. Kalau kamu rasa selamat nak buat kereta bentuk macam ni, bentuk tu tak apa, tu suruh. Itu umur dunia, perkara dunia kamu lebih faham, mengikut selera kamu tak apa. Tapi kalau ibadat tak boleh. Ibadat khusus telah selesai. Sesat ibadat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dan sebenarnya kalau mengikut setengah ulama kata itu sebagai nak menyatakan Islam ni sudah lengkap. Lengkap tu ada dua. Kalau dalam bab ibadat lengkap secara hakiki. Kalau dalam bab muamalah, bab perkara-perkara yang berkait dengan kehidupan, makna lengkap dengan erti cukup sebagai satu sistem yang boleh dikiaskan untuk kis-kis yang baru. Misalnya timbul muamalah baru yang tidak ada zaman Nabi, kita boleh guna kaedah-kaedah Islam untuk kita memahami keharusan dan keharaman satu-satu muamalah itu. Maknanya lengkap dengan ada satu dustur panduan hidup kita. Hak ni ulama yang boleh tentukan. Tapi kalau bab ibadat ikut saja, sudah lengkap. Jangan kita edisi barukan. Boleh rosak. Bahaya tu. Ini kata Imam Syafi'i. Baik. Imam Syafi'i membagikan perkara bid'ah itu kepada dua. Yang pertama, perkara baru yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah ataupun asar sahabat, bercanggah dengan amalan sahabat. Tengok coba, Imam Syafi'i kata bid'ah ni bid'ah, salah satu pembahagian
Bid'ah bagi dua mengikut Imam Syafi'i. Pembahagian pertama, perkara baru yang diadakan itu dia bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, dan bertentangan dengan amalan sahabat, dan bertentangan dengan ijmu' ulama. Kalau bertentangan ini, hak ni bid'ah. Dan ini adalah bid'ah hakikiyah yang dikatakan sesat itu. Yang pertama. Yang kedua, perkara baru yang baik, nampak baik, memang nampak baiklah, tetapi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak berkait dengan amalan-amalan sahabat, dan tidak bercanggah dengan amalan sahabat, dan tidak bercanggah dengan ijma' ulama. Inilah yang dimaksudkan bid'ah yang tidak tercela. Dalam kitab pembahagian yang kedua, Imam Syafi'i kata bid'ah yang baik ni sebenarnya dia berkait dengan kehidupan, bukan berkait dengan ibadat. Misalnya buat sekolah, bui beasiswa para pelajar. Tu contoh yang dia kemukakan dalam kitab. Zaman Nabi tak ada beasiswa. Kita bui beasiswa, buat sekolah bertingkat-tingkat. Zaman Nabi belajar gitu ya. Bawah pokok, penyampaian hadis berlaku gitu ya. Ni buat klinik, misalnya hospital, zaman Nabi tak ada. Inilah yang kata bid'ah yang bagus tu. Dalam ni dia sebut semua. Saya tidak nak bincang, kalau nak bincang panjang sangat. Ni hak Imam Syafi'i sebut ni, dalam ni dia sebut dengan detail dalam kitab ni. Pandang Imam Syafi'i. Kalau nak bincang panjang ada tak balik kita hari ni. Nah, kalau nak bincang panjang tak? Hak ni pula 18 muka surat ni, 6 muka surat baru ni. Tapi saya sebut setakat sempat pukul berapa ni? Sesalnya program habis pukul berapa? Pukul 11 Boleh Kalau pukul 11 maknanya 7 minit lagi. 7 minit tak apalah kita Pukul 11 pukul 11. Baik. Gitu. Dalam kitab ni sebut jelas hadirat bahawa ta'arikh yang dibuat oleh Imam Syafi'i ini dia bagi contoh. Mana kita boleh faham maksud ta'arikh Imam Syafi'i berdasar kepada contoh-contoh yang dia buat. Yang dia kata bid'ah yang tidak tercela tu apa contoh dia? Dia bukan sebut tentang ibadat, dia sebut tentang isu-isu baru yang berlaku dalam masyarakat yang tidak berkait dengan ibadat secara langsung. Misalnya buat asrama, buat jalan raya, buat bangunan begini misalnya, itu bid'ah. Buat kapal terbang, mana ada zaman Nabi tu. Itu bid'ah dalam konteks keperluan, bid'ah dalam konteks keperluan untuk maslahat manusia. Hak tu molek. Bahkan kalau kita kuasai bid'ah tu, kita akan maju dalam kehidupan duniawi ni. Tiba-tiba bid'ah dia dikuasai oleh orang kafir. Sebab tu orang kafir maju. Dia mendepani dalam bid'ah ni. Kita ni kreatif dalam bid'ah. Bid'ah lain. Tu sakit kepala tu. Bayar ke hadiah-hadiah. Minta maaf saya sebut kita tanya dulu tak apa. Okey, betul. Waktu memang ada sebut. Nabi kata memang ada nasib. Nabi kata setiap bid'ah tu, ayat hadis tu panjanglah. Setiap bid'ah tu sesat. Man ahdasa fi amrin hadza ma ahdasa fi amra hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ada juga hadis siapa buat sesuatu amalan yang baru dalam agama yang mana dia tidak ada kaitan dengan agama, tidak daripada aku, maka tertolak. Tu satu riwayat. Hak pakcik sebut tadi mana kullu bid'atin, setiap bid'ah tu sesat. Hak inilah ulama faham setiap bid'ah dalam bab apa? Dalam bab ibadat. Yang mana ibadat dia bersifat sami'na wa ata'na. Sama'i, kita dengar, tengok Nabi buat, kita buatlah. Tak boleh nak reka tu. Hak tu yang kalau kita ubah jadi sesat. Sebab tu Imam Ghazali rahimahullah, bid'ah yang sesat ni bid'ah yang mana dia buat, dia reka ibadat. Dia reka ibadat ni dia ada dua dia hadrat. Sama ada dia reka ibadat tu yang tidak ada langsung daripada Nabi, maka dia buat, maka hal tu salah. Selagi dia panggil bid'ah idhafiyah, ibadat tu telah ada, cuma dia tambah sedikit, dia buhawah lebih, buhawah kata buhawah, tahu buhawah. Dia tambah. Sebagai contoh, saya ambil contoh saya setengah sepak kalau saya sebut ini orang marah tidak, pelik sungguh. Tapi tak apalah saya sebutlah. Kalau hadirat nak marah selepas ni. Sebab kalau setengah-setengah tempat tu dia marah saya sebut. Sehingga dia berhentikan saya kuliah. Tapi selepas 3 bulan dia telefon balik. Ustaz, marilah pula dia tu. Saya tak pergi.
Lepas 2 bulan dia telefon pula. Saya pergi. Dia kena pujuk kita baru kita pergi. Hadirat saya nak ambil contoh. Contoh ni tak? Tu. Itu isyarat daripada penganjur tu. Hadirat. Jadi dia begini hadirat. Saya nak ambil satu contoh. Tahnik, tahu tahnik? Belah mulut. Kelantan panggil belah mulut. Tahnik sini panggil apa? Belah mulut ke? Bila anak kecil lahir ke, kita itu belah mulut. Tahnik dia panggil. Ada ke tidak sunnah pada Nabi? Ada. Memang ada dalam hadis. Cuma bila ada, kita kena tahu Nabi buat macam mana. Kalau di kampung saya, sini saya tak tahu. Di kampung saya tak sebutlah kampung mana tu, rahsia tu. Jadi dia buat tahnik ni ada. Betul dia buat supaya Nabi, tapi ada dia tambah. Kalau Nabi guna tamat, dia guna air zam-zam, ada tu ya. Ni dak dia letak macam nak masak. Dia ada apa? Asam gelugur, garam. Adalah 5-6 lagi bentuk. Cincin. Lepas tu gula batu yang besar tu. Gula apa sih? Gula kasar yang besar tu. 5-6 bahan. Saya tengok macam nak gula ni lah. Lepas tu dia buat lah. Sedangkan dalam hadis tak ada sebut tamar dengan air zam. Lepas tu dia tambah lagi daripada yang asal. Dia angkat budak tu, dia selawat sallallahu, dia pusing. Dan masing-masing akan gosok kepala budak ni. Saya tengok yang buat ni ustaz. Bukan masalah orang kampung hajat, dia masalah ustaz. Jadi saya pelik lah. Saya tanya lah. Saya pernah tanya lah ustaz tu, kenapa ustaz buat begini? Ustaz boleh sebut kepada ana satu dalil Nabi buat gini. Ustaz ni jawab macam mana? Dia kata gini, dia kata amalan ni orang tua kita, ulama kita buat daripada zaman berzaman. Tengok cara dia letak. Saya kata betul. Makna hak ni sunnah ulama ke sunnah Nabi? Dia kata tak kira ulama tak tahu. Dia kata tak boleh begitu, dia kena tahu. Dia tak boleh tak kira gitu. Tak kira ni tak munasabah, ulama tak tahu. Kalau ulama buat mesti dia tahu. Dia letak gitu. Itu kaedah yang salah. Saya tanya ramai je. Ulama pondok saya tanya mana dalil Nabi buat gini. Tak salah pun tak disebut. Saya kata kenapa buat? Dia kata apa salahnya? Apa salahnya? Mana dia tak faham tu. Ni orang panggil bid'ah idhafiyah. Bid'ah yang diedisi baru kan. Bid'ah tambah. Asalnya ada. Tapi dia tambah. Tak boleh semuanya tak boleh. Kenapa kita tidak ikut dengan betul? Baik. Kalau saya tanya hadirat. Sebab tadi hadirat tanya saya nak tanya pula. Nah, bolehkah hadirat kita pergi ke masjid, kita semaya sunat tahiyatul masjid berjamaah? Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Kenapa tak boleh? Sedangkan semaya sunat berjamaah ni ada, sunat tarawih ada, 2 rakaat juga. Sunat tahajud boleh. Kenapa sunat tahiyatul masjid tak boleh kita semaya jemaah? Sedangkan kita pergi ke masjid dengan imam dah tu. Kenapa tak boleh? Jadi ustaz ni jawab, dia kata kerana Nabi tak buat begitu. Ada sahaja pun Nabi tak buat, kamu boleh. Kenapa yang ni Nabi tak buat? Tak boleh. Jadi boleh ataupun tidak boleh tu atas kaedah mana? Tak boleh. Ibadat ni kita tengok Nabi buat, kita jelas kaifiat dia, kita buat. Biar serupa tu sebiji sebenarnya. Itu yang terbaik. Kalau dalam perkara lain tak apa. Tu. Imam Syafi'i sebut lepas ni saya sebut secara ringkas. Okey, boleh ada soalan lagi. Itu maksudnya. Yang dikatakan sesat tu maknanya sesat yang langsung tidak ada contoh daripada Nabi. Bahkan Imam Bukhari, Imam Ghazali sebut bid'ah yang tercela ni seperti yang disebut oleh Imam Syafi'i ni, bid'ah yang mana kira-kiranya kalau orang jahil tengok dia akan kata Nabi buat, sedangkan Nabi tidak buat begitu. Itu satu perkara. Yang kedua, bid'ah ni yang dikatakan bid'ah tercela ni bid'ah yang boleh menghilangkan keaslian ibadat. Akhir sekali orang kita buat ibadat tidak seperti Nabi buat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kita ni kalau mengikut sunnah, bila kita bersin, kita bersin, betul tak? Bersin, kita kata apa? Orang yang bersin kata alhamdulillah. Tidak begitu. Orang yang dengar kita bersin dan dia dengar kita kata alhamdulillah, dia akan jawab yarhamukumullah. Pernah berlaku pada Sayyidina Ali, seorang yang bersin, tiba-tiba dia baca doa lain. Doa tu doa daripada Nabi juga. Tapi bukan dia kata alhamdulillah. Bila Sayyidina Ali dengar begitu, Sayyidina Ali kata pada dia, masuk neraka kamu kalau kamu buat begini. Oi, kasar tu hadirat.
Kalau saya kata begitu, no, bakalinya hamba tak cukup tanah. Yang lari. Tapi Sayyidina Ali, orang tak berani dengan Sayyidina Ali. Ini sahabat agung Rasulullah. Jadi orang itu pun boleh, takkanlah saya baca doa Nabi masuk neraka. Sebab hak doa dia baca tu doa daripada Nabi juga. Sayyidina Ali kata, bukan aku sebut kamu masuk neraka dengan sebab kamu baca doa Nabi, tapi dengan sebab kamu tidak ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi ketika bersin dia tidak baca doa itu, dia baca doa lain. Kerana tu pun Sayyidina Ali kata masuk neraka. Kasar tu kita kata. Tapi itulah cara sahabat nak menjaga keaslian sunnah. Saya ambil contoh yang kedua. Hadirat boleh tengok banyak contoh hadirat. Ini contoh mudah. Aisyah radhiyallahu anha di zaman dia, ini selepas daripada zaman Nabi lah. Anak saudara dia, saya pun tak tahu nama apa sebab tidak disebut. Anak saudara dia berkahwin 10 tahun lebih tak dapat anak. Tiba-tiba selepas 10 tahun boleh anak. Bayangkanlah seorang ibu bapa, seorang ibu, seorang ayah. Lama dah tunggu nak dapat cahaya mata tak dapat. Tiba-tiba dapat. Gembira ke dia? Tentu gembira. Akhir sekali dia pergi beritahu kepada makcik dia, pada mak saudara dia Aisyah ni. Dia kata, saya nak akikah dengan menyembelih seekor unta. Dengan tujuan supaya dapat buat kenduri lebih besar. Kenduri akikah. Apa kata Aisyah? Aisyah kata tak boleh pala. Sebab akikah zaman Nabi dan zaman sahabat tidak pernah dia buat binatang lain kecuali kambing, biri-biri atau kibas. Tak pernah. Sembelih unta Aisyah tak pernah. Aisyah ni tokoh besar sahabat. Sahabat rujuk pada dia apa-apa masalah. Dia kata tak boleh. Kalau kamu nak dapat pahala akikah, kamu kena sembelih kambing dan yang seumpama kambing. Kalau nak sembelih unta selepas itu. Zaman Nabi tak ada ke unta. Kenapa Nabi tak pernah sembelih unta? Anak dia ramai kot Nabi, nama anak Nabi. Tak pernah. Nabi semua sembelih kambing. Sahabat Nabi yang berjumlah 120,000 mengikut Hafiz Ibn Hajar. Dia gini, sahabat Nabi ni saya kumpulkan semua pandangan, kita boleh buat kesimpulan sahabat Nabi ni jumlah dia 70,000 hingga 120,000 orang. Seorang pun tak ada contoh sembelih binatang selain daripada kambing dan biri-biri untuk akikah. Jadi Aisyah tak benar. Sebab apa tu? Sebab tak sama dengan Nabi. Dia kira sama tu. Penting tu hati-hati. Hak lain tak apa, tak ada masalah. Tapi dalam bab ibadat, sebab akikah tu ibadat khusus tu. Begitulah dia contoh ya. Banyak lagi sebenarnya kau lain saya nak sebut ni, tapi tak sempat. Saya pun sakit tekuk lah ni nak. Kena bincang semula pula. Okay, untuk soalan boleh insya-Allah, okey. Ini satu soalan. Imam Syafi'i ini terkenal sebagai ulama salaf yang sangat hebat, sangat kuat mengikut Quran dan Sunnah. Sebab tu dia dipanggil Nasirus Sunnah, pembela Sunnah. Cuma ini soalan ni. Jangan soalan pun marah dah. Soalan tak jawab lagi ni. Saya bimbang, minta maaf. Jadi bagaimana masyarakat kita tengok tak sama dengan cara pengikutan. Dia dakwa dia mazhab Syafi'i, tapi dia tak ikut. Bagaimana? Sebenarnya bagi saya ini semua kerana berkait dengan ilmu sebenarnya. Berkait dengan maklumat. Kalau kita dapat maklumat yang jelas tentang Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i yang sebenar, insya-Allah kita tak akan buat. Bahkan tokoh-tokoh ulama kita dia tak ada buat perkara yang pelik-pelik ni. Contoh di sini, saya ambil satu contoh. Saya turun pada muka surat yang jauh sikit ni sebagai contoh. Ni saya buat sebagai contoh. Sebagai contoh. Isu yang disebut oleh Imam Syafi'i ni, isu meratakan kubur misalnya. Ini Imam Syafi'i sebut dalam kitab dia. Bila berlaku kematian, bagaimana kedudukan kubur itu, kena tinggi, boleh buat ke tidak dia punya binaan dengan kepingan-kepingan bata yang disusun tu. Cuba tengok, ni pandang Imam Syafi'i. Jadi kalau hadirat jangan marah pada saya lah, sebab saya yang baca saja ni. Kalau nak marah pada Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i berkata, aku menyukai kalau tanah kubur itu diratakan, dan tidak mengapa kalau ditambah sedikit tinggi sekadar sejengkal, seperti mana di kubur Baqi', Ma'la dan sebagainya di Mekah, Madinah. Cuba tengok. Imam Syafi'i kata, kata-kata Imam Syafi'i ini sebenarnya kalau dalam kitab asal dia berpandu kepada hadis Nabi. Nabi tak benar kita buat binaan. Ni apa tu lagi buat dengan bumbung setengah tu letak kipas ni. Kita pun tak faham. Letak kipas setengah-setengah tu. Nasib baik tidak letak aircon. Tapi kalau di Yaman ni Bapak Habib letak aircon. Untuk siapa tak tahu. Orang mati tak timbul, dah panas tak panas ni. Letak aircon pun panas kalau dia ahli maksiat. Baik. Tempat kita amal kata ni bukan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri. Kenapa tak amal? Dah dakwa kita mazhab Syafi'i, kenapa tak amal? Kata-kata Imam Syafi'i ni selaras dengan hadis Nabi. Bukan mazhab ni, Imam Syafi'i sendiri. Kenapa tak buat? Kesal dia tidak ikut ni, akhir sekali tanah kubur jadi milik peribadi. Cuba hadirat lagi bongkar kubur tu. Oh, dia kejar siapa ni? Lebih keluar daripada Perlis dia kejar. Marah ni. Sebab apa? Tu tanah mak dia, kubur ibu dia. Sampai bila-bila orang tidak boleh dibongkar kubur tu. Nak isi orang lain pula. Kadang-kadang sudah beratus tahun tak boleh. Jadi macam milik peribadi. Sebab tu kubur semakin luas, semakin luas, semakin luas. Tapi kalau ikut sunnah Nabi, di kubur Baqi', itu cara Nabi tu. Sebab satu ya kubur tu. Zaman dulu, zaman Nabi, zaman sahabat pun, kubur tu ada 10,000 diisi dengan sahabat. 10,000. Enggak zaman sekarang ni tak tahu berapa juta dah dikubur. Kenapa? Sebesar itu sahaja kubur. Sebab dia ikut sunnah. Hati-hati lah. Kalau tidak ikut sunnah, kalau sejuta orang tanya, agak-agaknya sebesar mana kubur tu? Satu Perlis. Perlis ni negeri paling kecil. Tadi pun saya tanya, dia kata sekitar 250,000 penduduk. Enggak, kalau zaman Nabi sampai sekarang kalau kubur bila tidak boleh diisi di tempat yang sama, cuba bayar ke berkali setengah tu tanah dalam laut. Nak tanah dalam bumi tak boleh, sempit ruang. Kenapa kubur Baqi'? Zaman Nabi pun 10,000 dah sahabat. Hadirat pergi ke Mekah, setiap waktu ada orang mati di Madinah. Tidak begitu. Dan mereka dikebumikan di kubur itulah. Bagaimana cara pengurusan kubur yang betul mengikut cara Nabi SAW. Cuba tengok. Imam Syafi'i. Kenapa kita tidak ikut Imam Syafi'i? Itulah masalahnya. Kemudian membangunkan kubur, buat bangunan atas kubur dengan bina, susun batu-batu, kena sentuh buat dia punya bumbung dan sebagainya. Lagilah tak boleh. Baik, tak apalah. Ada banyak lagi sebut sini. Kalau saya nak sebut. Misalnya ziarah kubur. Ziarah kubur. Cuba tengok bagaimana pandangan Imam Syafi'i berkait dengan ziarah kubur. Sama ketika dengan cara kita ziarah kubur. Di kampung saya ni hari raya orang pergi ziarah kubur macam pasar malam, ada jual kerupuk habis. Pada 1 Syawal. Dia jadi satu pesta pula. Penuh jam jalan di kubur Tok Kenali. Hari ni berapa bulan ini? 8 lah. Akil mari. Buat sambut tahul di kubur Tok Kenali, berarak daripada masjid Tok Kenali, berarak ramai-ramai pergi selawat, pergi ke kubur Tok Kenali. Pernah Nabi buat begitu kepada Nabi Isa, pada Nabi Musa. Pernah Nabi buat kepada tokoh-tokoh wali sebelum itu. Pernah ke sahabat buat begitu pada kubur Nabi, sambut tahul untuk Nabi. Pernah Nabi buat. Jadi sunnah siapa sebenarnya tu? Sunnah siapa? Tak kira lah sunnah siapa pun, tentunya tidak sunnah Nabi SAW. Tapi orang kita buat sebab apa? Dia akan nampak maulid. Nak memuliakan wali. Teruk orang kita. Kalau kita sebut dia marah. Dia label ke kita dengan pelbagai label. Cuba tengok. Imam Syafi'i kata dibolehkan ziarah kubur. Semasa ziarah kubur, janganlah bercakap dengan kata-kata yang kotor. Iaitu bercakap tentang keburukan si mati atau mendoakan keburukan pada si mati. Tetapi beristighfarlah untuk si mati. Ziarah kubur ni khusus untuk lelaki. Wanita tidak dibolehkannya berdasar pada hadis Abu Hurairah. Namun selepas itu, bila wanita-wanita Islam sudah terdidik dengan cara sunnah, maka Nabi kembali, Nabi biarkan, bahkan Nabi suruh perempuan-perempuan ziarah kubur. Kerana kubur ni boleh mengingatkan kita kepada mati. Dulu satu ketika Nabi tak benar perempuan lagi. Kita kena fahamlah hadirat.
wanita-wanita Islam zaman Nabi ni dia pernah hidup di zaman jahiliyah. Bila dia masuk Islam tu dia perlu masa untuk berubah. Dalam tempoh mereka tidak berubah, Nabi tak pernah pergi ke kubur. Takut mereka pergi ke kubur, mereka melakukan sunnah-sunnah jahiliyah. Bila Nabi sudah tengok perempuan-perempuan sudah berubah dah kehidupan mereka, mereka tu dah terdidik dengan ajaran Islam, maka Nabi kata zuru kuburakum fa innaha tudzakkirukumul maut. Pergilah kamu ziarah kubur, kerana kubur itu boleh mengingatkan kamu pada mati. Dan Nabi ajar doa kepada Aisyah bila ziarah kubur, kena istighfar untuk orang mati. Kita pergi itu kita doa kepada dia. Allah, misalnya kita minta Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Itu antara doa. Doa kepada dia. Itu sunnahnya. Hadirat minta maaf hadirat ya. Saya bercakap di mana-mana pun saya sebut gini, bukan mari perlis saja saya bercakap gini. Hadirat. Saya pernah sebut di bumi Serami Mekah, saya pernah sebut pada seorang tokoh. Saya kata, kenapa ustaz pergi ke kubur? Ustaz semasa berdoa, ustaz sebut masuk ke doa orang mati tu, dalam doa tu bertawassul dengan doa orang mati. Kenapa ustaz buat begitu? Sedangkan Nabi suruh kita berdoa kepada orang mati, tak kira lah dia tu orang biasa ke, dia wali Allah ke, kita disuruh berdoa kepada mereka. Tapi kenapa tidak buat begitu? Apa dia jawab? Dia kata, tak malu ke enta pergi ke kubur wali, enta berdoa supaya Allah ampunkan dosa dia. Tak malu ke enta? Cuba fikir. Cuba fikir. Saya pun tak tahu nak kata apa. Kita pun bela sebentar. Tak malu ke enta pergi ke kubur wali, enta berdoa kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa dia. Okey, saya buka pada hadirat. Cuba huras di kata-kata ni. Cuba tafsir. Boleh angkat tangan kalau dia faham macam cuba angkat tangan. Siapa dia nak ayat kepahaman dia terhadap nas tadi. Cuba faham macam mana? Apa yang saya fahamnya begini. Makna dalam kepala dia, dalam pemahaman dia, wali ni tidak ada dosa. Sepatutnya kita pergi jumpa wali, kita minta dia berdoa untuk kita. Bukan kita berdoa untuk dia. Jadi dalam kepala dia ada sesuatu tu yang dia tak mau cerita pada kita. Pelik tu. Bahkan dia kata wali ni betul manusia, tapi dia bukan manusia biasa. Seperti kita kata Zamrud, dia adalah batu permata, tapi dia tidak seperti batu-batu lain. Oh, sakit kepala main pokok falsafah lagu ni. Saya kata itu kias ma'al farid. Itu kias dua perkara yang tidak sama. Nak kias dengan batu permata, ni manusia, ni orang yang mukallaf, batu tidak mukallaf. Isu sekarang ni kita ni sebab tu dalam program ni saya ada bincang khusus hadirat. Satu tajuk kemaksuman Nabi SAW. Kita nak bincang Nabi ni maksum ni, apa maksud Nabi ni maksum. Saya buat ringkasan kitab ni 400 muka surat lebih. Saya buat ringkasan, saya akan bentang untuk dalam sesi ni lah, untuk 10 muka surat saja. Lepas tu kita bincang semula. Kita nak tengok maksum ni, maksud maksumnya apa. Kenapa manusia ni sesak dalam bab maksum? Tadi tu hadirat, kata-kata dia tadi tu sebenarnya walaupun mulut dia tak sebut, tapi dari segi akidah dia menganggap wali tu maksum lah tu. Faham tak? Sebab tu dia kata seolah-olah menghina dia. Kalau kita pergi ke kubur wali, kita doa kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa wali, itu sebagai menghina wali. Sebab dia dalam hati dia, walaupun dia tidak sebut pada lisan, sebenarnya dia telah ada satu anggapan bahawa wali ni maksum. Bahaya terhadap begitu. Sahabat Nabi tidak maksum. Bahkan ulama kata setinggi-tinggi wali tidak dapat mengatasi serendah-rendah sahabat. Itu ketetapan yang dibuat oleh ulama. Walaupun sahabat tu paling rendah, dia lebih tinggi daripada wali. Sebab wali-wali ni hadirat, kita tak tahu pun dia wali. Kalau saya tanya hadirat, awak kata wali tu macam mana awak boleh tahu dia tu wali Allah? Cuba sebut. Tapi sahabat ni jelas. Sebab takrif sahabat ni jelas. Sahabat ni orang yang bersama Rasulullah, hidup di zaman Rasulullah, beriman dengan kerasulan Rasulullah, dan dia mati dalam keadaan Islam, maka orang panggil sahabat. Takrifnya jelas. Wali, orang yang rapat dengan Tuhan. Nak tahu macam mana dia rapat dengan Tuhan tu? Ya?
Amanu. Mana kalau kita gitu semua kita ni wali. Patut dia berimeh tu berimeh macam mana? Pula banyak perkara hadirat. Tu. Enggak bukan ayat tu saja yang ada dalam Quran, banyak lagi ayat lain. Dia sebut tentang ciri-ciri wali. Innama yakhshallah min ibadil ulama misalnya. Mana salah satu ciri wali. Walaupun di situ sebut ulama. Ulama ni boleh kita mana ulama? Ciri-ciri ulama. Dan itulah juga ciri wali. Orang yang takut pada Tuhan. Kita nak tahu macam mana dia takut pada Tuhan. Lepas tu kalau kita baca ayat tu saja dak, mana wali orang yang beriman. Semua wali lah kita ni. Lepas tu hak Nabi suruh berdoa tu kepada siapa? Tu hadirat keliru jadi. Sebab itulah hadirat. Sebab itulah perlu sangat kita memahami apa maksud maksum Rasul tu. Kita akan bincang dalam konteks wali, kita akan bincang semuanya dalam kitab tu. Hadirat kena faham lah. Sebab orang kita ni biasanya bila dia faham tentang maksum ni, Nabi ni terhindar daripada dosa kecil, dosa besar, sekadar itu saja. Sedangkan luah, maksum ni luah makna dia. Dan kalau kita memahami maksud maksum dengan baik, kita boleh tolak ajaran salah. Kita boleh kenal ajaran salah. Sebab tu penting kita tahu. InsyaAllah dalam kesempatan ni, inilah dalam program di Perlis ni, saya ke buka dia punya nota saya tu untuk 10 muka surat saja. Walaupun nota saya tu lebih kurang 150 muka surat, tapi kita untuk 10 muka surat saja. Kita faham mukadimah dulu tak apa. Tapi kita nak biar faham biar betul. Sebab tu saya hadirat dalam kuliah ni, kalau kita nak buat reka-reka ni payah semuanya. Orang tak akan faham. Begitulah. Okey, ada soalan lain sebab masa pun sudah melebihi had ni. Melebihi had laju ni. Lebih masa ni hadirat. Okey, saya bukalah soalan kalau nak tanya. Lepas tu kita bincang semula lah insyaAllah. Okay, ada soalan? Kamu muslimat kalau ada soalan boleh? Okay? Ya, boleh sila. Perlu saya ulang kau soalan tu. Sebab setengah-setengah tu saya tak faham, tak jelas. Tapi saya faham maksud dia beginilah. Apa yang kita nak buat pada orang yang dakwa mazhab Syafi'i lah. Tapi banyak kaum mereka telah meninggalkan pun pandangan dalam mazhab Syafi'i ni. Contohnya pergi ke Mekah. Kalau tidak silap fahaman saya lah, pergi ke Mekah misalnya. Orang kita kononnya dia ambil mazhab Malik misalnya lah. Bersentuh dengan wanita ni tidak membatalkan wudu. Bahkan dia kata hak tu untuk waktu tawaf sahaja. Waktu lain tak apa. Jadi pelik juga. Saya nak tanyalah dulu. Beza wuduk dalam mazhab Malik dengan mazhab Syafi'i ni apa beza? Ada ke beza ni mazhab Syafi'i? Wuduk ni daripada mana asalnya? Daripada Nabi. Imam Syafi'i ni bila? Imam Malik ni bila? Lepas tu sahabat dulu dia ikut mazhab mana? Banyak perkara timbul tu dalam kepala tu. Banyak perkara yang timbul dalam kepala kita. Imam Syafi'i kan 150 Hijrah. Imam Malik lebih awal lagi. Cuma dia sempat guru dia. Kalau kita nak katalah. Baik, tak apalah kita terima. Saya terima mazhabnya. Cuma saya terima semua. Saya terima mazhab Syafi'i, saya terima mazhab Malik. Jadi kita ambil semua. Sebab itu semua imam kita. Asal kena ada dalil kita terima. Sebab tu kita kena belajar. Jangan pula kata, macam mana awak nak ambil? Kita orang awam. Belajarlah. Seperti mana kita faham mazhab Syafi'i. Kenapa awak faham mazhab Syafi'i? Sebab awak belajar. Lepas tu nak faham mazhab Malik, belajarlah. Pelik apanya? Itu yang pertama. Yang kedua, orang kita ni hadirat, sebelum saya nak jawab secara direct soalan, saya nak sebut dulu. Semasa saya jadi imam, ni satu kes ganjil yang berlaku dalam bulan Ramadan. Ada beberapa orang daripada Palestin yang bermazhab Syafi'i. Dia datang ke Malaysia, dia pergi ke Kelantan, dia pergi ke masjid saya dalam satu kita kata pusingan dia rangka untuk dapat dana kutip derma untuk masyarakat Islam di Palestin. Dia pun jadi imam tarawih lah pada malam tu. Jadi sebulan dia berada di Kelantan, dia pergi semua masjid. Dia tanya saya,
Dia kata saya ni ana ni Syafi'i. Saya ni mazhab Syafi'i. Cuma dia peliknya kenapa Syafi'i di sini tak sama dengan Syafi'i di Palestin. Dia tanya saya. Dia minta saya bagi penjelasan. Saya kata saya apa pelik. Kenapa Syafi'i di Palestin tak sama dengan Syafi'i di Malaysia? Kita suruh dia jawab juga. Dah kita pun pening kepala juga nak jawab soalan dia. Dia sama-sama Syafi'i. Di Palestin ni Syafi'i ada. Yalah ada juga mazhab lain. Dia mari di Malaysia kita, dia tengok tak sama dengan kita dengan mazhab Syafi'i di sana. Seperti yang dia baca dalam kitab, sebab dia ni pelajar peringkat MA. Dia buat kajian tentang mazhab Syafi'i. Moga dia penganut, dia ikut aliran Syafi'i, tapi tak sama, pelik. Saya kata ini Syafi'i di Malaysia ni lain. Dia khusus sikit. Sebab apa? Sebab orang Malaysia ni dia ada kemahiran, dia suka modify. Dia adalah kelebihan dia orang Malaysia. Dia bukan sekadar motor saja dia modify. Mazhab pun dia modify juga. Itu kelebihan orang Melayu Malaysia kita. Benda lain dia tidak kreatif, dia kreatif dalam bab ni. Itu sebenarnya. Dia pun sebutlah contoh. Contoh tahlil dia sebut lagi banyak, dia sebut. Saya pun kata iyalah. Saya kata perkara itu berlaku dan dalam proses pembaik pulihan, saya kata. Saya sebut begitu. Oh dia kata maknanya silap lah. Saya malas nak sebut silap tu sebab lama ni. Dia tanya secara terbuka. Dia gini hadirat, saya nak sebut dia asasnya mudah hadirat. Kenapa? Kita kira gini. Sekarang ni hadirat, kita tak usah bercakap lah tentang mazhab Syafi'i. Baik, zaman Rasulullah ni seperti yang Pak Cik tanya tadi lah, berkenaan dengan ambil wudu. Ambil wudu. Kenapa mazhab Malik jadi tidak batal? Itu perbincangan yang panjang lah. Khilaf ulama. Batal tersentuh lelaki perempuan ni. Dalam mazhab Syafi'i kita ni kira batal lah. Sama ada tidak isteri ke ataupun jadi isteri ke. Sebelum jadi isteri memang batal, selepas isteri pun batal juga. Tak apalah, itu satu pandangan. Tapi dalam setengah-setengah mazhab lain, bahkan setengah-setengah sahabat pun kata tak batal. Misalnya Aisyah ni ada antara sahabat yang mengatakan bersentuh suami isteri tak batal. Aisyah sendiri. Imam Bukhari pun kata begitu juga. Tak apalah, kita terima sebagai perkara yang khilaf di kalangan ulama. Jadi kalau hadat nak pakai yang batal, pakailah. Sebab itu khilaf dalam fiqh, tak jadi masalah pun. Cumanya saya khawatir setengah-setengah orang kita ni bila cik sebut ni pergi ke Mekah. Jadi untuk supaya jadi tidak batal wuduk tu ketika tawaf tu, dia kata kita taklid kepada mazhab Malik. Dia panggil ni dia panggil sebut pada saya lah. Dia panggil air sembahyang, dia panggil wuduk kebal. Wuduk kebal. Wuduk kebal. Saya tanya dia, wuduk kebal ni macam mana cara ambil dia? Saya nak tengok macam mana wuduk kebal. Sebab dalam hadis tak ada wuduk kebal, ada wuduk tidak kebal. Hak Nabi sebut dalam hadis isbaghul wuduk, sempurnakan wuduk. Dia kata wuduk kebal ni masa kita ambil itu kita kena taklid mazhab Malik, jangan taklid mazhab Syafi'i. Masalah hadirat, tak apalah kita benda khilaf, biarlah, saya pun tidak nak membesar. Cumanya hadirat, kita ni kalau kita buat gitu atas dasar pandangan beberapa orang ulama di tempat kita, tak apalah. Cuma kitanya kalau orang lain tidak buat itu, jangan kita menyalahkan orang lain. Contohnya saya sendiri, saya ni hadirat antara yang berpandangan seperti mana Imam Bukhari, sahabat-sahabat Nabi, saya tidak batal tersentuh dengan isteri, saya terima yang itu. Buat lama ulama yang kata begitu. Dah ni ibadat peribadi. Dia tidak mengaitkan dengan mahkamah dan sebagainya. Tak ada masalah pun. Kalau hadirat nak pegang batal lah. Sebab itu masalah khilafiyah dalam bab fiqh. Cuma saya tak pegang pendapat itu. Saya pegang pendapat lain. Mazhab Malik. Saya pegang Imam Malik. Imam Bukhari sendiri tak batal. Takkan kita nak kata Imam Bukhari sesat? Kalau kita kata Imam Bukhari sesat, berat kita. Awak siapa? Teruk kita. Dan saya lebih melihat kepada kesan baik dia, keuntungan pada kita. Mana lebih untung? Mana lebih mesra suami isteri dengan kita ambil pendapat tu? Fikirlah. Tapi kalau hendak terus nak pegang pendapat tu, tak ada masalah pun. Ramai orang pegang pendapat tu. Bagi saya lah. Saya berlapis dada dalam masa boleh hadis setengah tu tak setuju. Gitu ya. Cuma yang kita kadang-kadang kita bertegas, sebab saya bertegas bukan dalam masalah tu. Saya bertegas dalam masalah lain. Misal dalam masalah kita kata puak-puak yang bawa satu ajaran selawat, bukan selawat Nabi ajar, sambut tahul di kubur, tu kita tentang lah dengan keras lah. Waktu mana ada dalil tu?
Tapi kalau masalah gini kecil saja bagi saya. Ikutlah, nak ikut yang mana pun bagi saya lah. Tapi kalau isu-isu yang langsung tidak ada dalil, sebab dalil khilaf ni hadrat, kena faham. Khilaf yang disebut khilaf ni dia kena ada dalil. Barulah khilaf yang diiktiraf. Kalau tidak ada dalil, itu bukan khilaf, itu masalah bid'ah tu. Okey, boleh begitu maksud saya. Ha. Ha. Betul. Itu baru khilaf. Sebab tu kalau kita nak guna istilah yang betul, dia panggil ikhtilaf. Ikhtilaf. Makna kalau tidak ada dalil, itu khilaf sunnah, dia panggil lawan sunnah. Kalau ada dalil, itu baru dia panggil ikhtilaf. Yang Nabi kata al-ikhtilaf ummati rahmah, walaupun hadis tu ulama ada setengah pertikaian. Perbezaan pandangan dalam bab fiqh ni merupakan rahmat pada umat aku. Hal tu tak apalah. Tapi kalau tidak ada dalil, sepatutnya kita tidak berkhilaf dalam masalah tu. Itulah perbincangannya secara gitulah. Jadi hadirat, kalau nak selamat, kita ikut apa yang jelas daripada Nabi SAW. InsyaAllah kita selamat. Begitulah. Saya rasa setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah semua memberkati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.